Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yaqulu al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi fid dharain amin. Surat 13. Surat 14. Aku melihat terhadap, aku dapati bahawa orang-orang bergantung pada jual beli pekerjaan dan kesihatan mereka, tetapi aku berjalan untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku melihat yang sebelum yang terakhir, ra'aituhum mutawakkilin. Aku melihat manusia bergantung pada perniagaan mereka dan pekerjaan mereka dan kesihatan tubuh badan mereka. Maka aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ini dibicarakan tentang tawakul, ataupun bahasa Melayu kita pun sebut tawakal. Tawakal maksudnya kita, hati kita berserah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang sama, lahir kita ataupun zahir kita melakukan usaha yang sebetulnya. Itu tawakal. Kalau seseorang itu menginginkan sesuatu hajat yang baik, tetapi dia tidak berusaha, maka itu tawakal yang berlainan dengan yang sepatutnya. Jadi tawakal pun bertiga jenis. Ada yang tinggi turun, yang berada di maqam para Nabi, sebagaimana Nabi Ibrahim AS suatu nak dibakar dalam api, malaikat nak tolong. Maka Nabi Ibrahim berkata, Allahumma ilmuka bihali yughnini an su'ali. Ya Allah, ya Tuhanku, pengetahuan engkau terhadap keadaanku sudah cukup tanpa perlu aku meminta. Jadi Nabi Ibrahim, malaikat yang tolong, malaikat pun dia tak mau minta tolong. Allah Ta'ala tahu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai Tuhan dan dia sebaik-baik tempat aku berserah. Ada satu kitab nama dia Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Zain, membicarakan tentang tahap-tahap tawakul, tahap-tahap tawakal. Dan tawakal bagi orang macam kita perlu kepada usaha. Tarjun najat wa lam
tasbuk masaligaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kamu mengharapkan kejayaan tetapi kamu tidak melalui jalan-jalan kepada kejayaan, maka kejayaan itu mustahil dapat diperolehi. Keadaannya seperti sebuah kapal yang ingin kamu naiki bagi menuju suatu tempat, maka kapal itu mesti melalui jalan yang sepatutnya, yaitu di dalam air. Kapal tak akan berlayar di tempat yang kering. Kalau kamu nak pergi merata naik kapal laut, tiba-tiba kapal itu kemutak atas darat, maka kamu tak akan sampai. Itu perumpamaan Arab yang ma'ruf, yang terkenal. Tarjun najata wa lam tasluk masalidaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kamu inginkan kejayaan tapi kamu tak lalui jalan-jalan kejayaan, sesungguhnya kapal laut itu tidak akan berlayar di atas tempat yang kering. Suatu Sayyidatina Maryam alaihi salatu wassalam radhiyallahu anha melahirkan anak, tak lama melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Sayyidatina Maryam seorang yang tak kuat, perempuan dia melahirkan rumah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Sayyidatina Maryam ditepuk pokok kurma. Pokok kurma ni dia kekal macam pokoknya. Kita tak mahu anak pun ditepuk pokoknya, mana nak buahnya. Kita kuat ni masa nak makan yang muda, tampak pokoknya, terjun buahnya. Mana ada pokoknya ni kuat, dia tak akan buahnya, yang muda kan yang tua melainkan sampai masa kita nak kena kait buahnya tu, ataupun lepas kerah ni uji buahnya, tahu yang hitam. Saja-saja kita tampak dia terjun, dia tak akan terjun, kerana pokoknya ni dia kuat. Maka Sayyidatina Maryam suatu melahirkan anak Nabi Isa, Allah Ta'ala semua tampak pokok kurma. Apa hasil daripada pukulan dia? Pukulan yang lemah. Tusarqut alaihi rutban janiyyan dalam surah Maryam, akan kubur ke atas engkau rutab, buah kurma yang lembut untuk kamu petik dan makan, untuk kamu makan buah. Jadi di sini logiknya dekat ditempuh pokok kurma. Kalau kita tenang buah kurma tak akan buah kurma berbaya terjun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak ajak dalam Al-Quran salah satu ayat yang menunjukkan kepada kita bahawasanya apabila kita berhajat sesuatu hajat, kita mesti berusaha. Yang nak bagi berjaya tu kerja Allah setelah kita berusaha. Sayyidatina Maryam setelah melahirkan anak, dia berusaha untuk mendapatkan makanan dengan dia tanpa pokok kurma. Lalu Allah memberikan hasil yang baik dengan menggugurkan buah kurma yang masak elok untuk dia makan. Itu satu ayat. Ayat yang kedua, cerita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membina Kaabah. Setelah membina Kaabah, Allah SWT suruh Nabi Ibrahim naik atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ni dekat dengan Safa. Di Safa tu di kaki Jabal Qubais. Jabal Qubais lah dah tak ada, jadi di istana apa dulu situ lah. Lalu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk panggil orang yang berhaji. Wa'adzim fin nasi bil haji
ya'tuka rijalan wa ala kulli dhahirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Hendaklah kamu panggil di kalangan manusia itu beberapa manusia, kalangan orang ramai itu, bil hajj, untuk mereka datang melaksanakan haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhahirin, nescaya mereka akan datang kepada engkau dalam keadaan berjalan kaki dan di atas unta yang kuat. Min kulli fajjin 'amiq, daripada setiap jalan yang jauh. Maksudnya Allah Ta'ala beritahu kepada Ibrahim, setelah kamu selesai bina Kaabah, Kaabah ini dibina kerana merupakan salah satu syiar Islam. Orang nak sembahyang dalam Kaabah, orang nak tawaf keliling Kaabah, orang nak buat haji mesti dan menuju kepada Kaabah. Maka setelah itu kamu kena panggil orang nak buat haji. Panggillah orang ramai untuk datang melaksanakan haji di Mekah. Ya'tuka rijal, setelah kamu panggil, mereka akan main pula rijal. Ada yang jalan kaki, itu rumah dekat, rumah jauh. Wa ala kulli dhamir, mereka datang di atas unta. Itu zaman dulu. Masuk atas unta, digunakan di sini unta, dimasukkan itu segala jenis kenderaan. Allah Ta'ala tak sebut tobang, tak sebut kapal laut, tak sebut lori, tak sebut ban, tapi sebut main dengan unta. Ada main jalan kaki, ada main atas unta. Masuk unta sini, datang dengan kenderaan apabila mereka jauh. Zaman dulu ada naik unta, ada naik kuda dan sebagainya. Zaman lah orang datang naik kenderaan, ada yang pergi naik kereta. Orang Jeddah buat haji naik kereta, orang Riyadh pergi naik haji naik kereta, ada yang naik bas. Orang Jordan pergi haji, ada yang naik bas. Pergi umrah naik bas 2 hari 2 malam sampai. Ada yang pergi naik kapal laut. Kami di Busai kalau buat haji sama ada kapal laut atau terbang. Terbang 2 kali ganda pada kapal laut. Saya ada pernah pergi haji 2 kali, pergi umrah sekali untuk jalan. Semua ada kapal laut. Kalau naik kapal terbang harga ada separuh dari Malaysia 10,000, sana 5,000. Naik kapal laut 2,500, separuh daripada kapal terbang. Terbang 2 jam, kapal laut 2 hari. 2 hari 1 malam, 2 hari 3 malam, dan 3 hari 2 malam. Jangan tak ada ombak atau apa. Dia ada ombak, lawan muntah untuk Arab. Pergi kat tuan nampak, kita pergi kat tuan nampak. Ada apa? Pening. Itu pengalaman pindah kapal laut. Jadi ada yang pindah kapal laut, ada yang pindah bas, ada pindah kereta, ada pindah lori. Dulu kita tengok orang pergi cabut semai naik lori. Orang kampung duduk lah, duduk kisah Nabi lah, mu cabut semai lah, macam 14 pindah lah, naik lori. Naik jatuh pada bawah, duduk dalam lori, pergi cabut semai. Dulu lah, dapat cabut semai apa tanam-tanam tu. Kita pergi Mekah, ada jemaah haji naik lori. Main belah, belah muka di Cina, belah Tantan, dekat Rusia. Apa Tantan macam tanah tu. Buat tu main naik lori. Panah kali. Ada yang main naik pelbagai kenderaan. Siapa harap Quran kata, bila kamu panggil orang yang buat haji, dia akan main sama ada jalan kaki ataupun naik kenderaan. Nabi Ibrahim tanya Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana saya nak panggil? Suara saya pelan. Kalau panggil orang dengar. Maksud Nabi Ibrahim, saya nak panggil macam mana? Allah Ta'ala jawab kepada Nabi Ibrahim, alaikan nida wa alayyal balagh. Tugas kamu memanggil, tugas aku menyampaikan suara aku kamu. Kerja kamu berusaha panggil, nak menyampaikan suara kamu kepada siapa yang ada, itu kerja aku. Maka Allah Ta'ala menyampaikan seluruh dunia, sama ada yang telah dilahirkan atau belum dilahirkan. Maka orang yang menyahut surah Nabi Ibrahim, dia dapat melaksanakan
Sahur 2 kali, pergi 2 kali haji. Sahur 3 kali, pergi 3 kali. Tahun tak sahur, orang tak pergi haji. Jadi Nabi Ibrahim memanggil umat manusia, Allah Ta'ala lah yang menyampaikan suara itu kepada manusia untuk menyambut panggilan Nabi Ibrahim. Jadi daripada ayat Quran ini juga ulama cerita usaha Nabi Ibrahim, ajak kepada manusia bila kita memerlukan suatu hajat, kita akan ada usaha. Itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga, sewaktu Nabi SAW nak berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, keluar dalam keadaan berteman, padahal tak ada teman bernama, ajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi bersembunyi di gua 3 hari, naik atas bukit. Saya tengok gua tu, saya pergi Mekah banyak kali ya, tidak terbit. Ada pernah saya pistol 3 kali, ada pernah saya pistol 2 kali. Orang tanya, Ustaz pergi Mekah berapa kali? Dulu saya tak faham. Saya pergi Mekah, jumpa seorang hamba Allah, dia kata, berapa kali kan? Saya pun harap saya 14 kali, saya tak ingat. Jadi saya tanya balik, kamu berapa kali? Saya orang 36 kali, saya senang terus. Aku dah rasa banyak lah, aku hang banyak lagi. Dia banyak lagi dia main. Akhirnya orang tanya, Ustaz ni kau ni boleh? Tak nak kira, orang tak tahu. Tapi ya, alhamdulillah dekat ni tidak terpi. Jadi bila pergi ke Mekah, kita dapati di Mekah ada tempat untuk kita ziarah. Di Madinah pun sama. Dan pengalaman saya bawa orang pergi Mekah ni macam perangai. Ada orang di Masjid Quba, waktu ni dia jumpa dalam pukul 9 pagi ke 10 sampai. Kita kata pergilah semayang Masjid Quba. Barang siapa yang pergi semayang Masjid Quba 2 rakaat, Allah Ta'ala beri pahala kelebihan dan seumpama menunaikan umrah. Ni yang semayang siap-siap di hotel, naik taksi ataupun naik van, pergilah Masjid Quba semayang. Jemaah tu main tanya saya, Ustaz, semayang tahajud kan tak ni? Pukul 9 pagi dia tanya semayang tahajud. Saya pun jawab elok, saya kata ada tahajud malam dan siang yang lain pada tahajud. Oh gitu kan? Tak apa, terima kasih. Kata main Pak Long ni, aduh tanya, takkan kita nak bawa dia. Kadang-kadang duit ada tapi ilmu tak ada, buat macam mana? Dan ada satu jemaah yang dia bercerita kat saya, orang ajak semayang maghrib, dia tak mau, perempuan. Kenapa tak mau yang lain? Mayang lah tadi. Mayang tadi baru masuk. Saya akan mayang jamak. Kita akan musafir boleh jamak. Saya jamak nak maghrib dengan asam. Tu dah lebuh dulu. Dia pergi jamak maghrib dengan asam. Tu mazhab yang kelima. Mazhab 4 ketolak. Mazhab kelima mazhab dia. Ada orang pula, ni perkara berlaku. Dia hidup di Mekah, depan Madinah 3 hari 4 hari. Dia hidup Mekah. Di Mekah tu duduk 7 hari. Lepas tu nak balik Malaysia. Ketua rombongan dia kata, kita dah nak balik Malaysia, maka kita semayang qasar jamaah siap-siap dalam hotel ataupun depan Kaabah. Saat kita imam bayar doa, kita bayar doa, kita imam Islam, kita bangkit bayar asar 2 rakaat qasar siap-siap. Lagi kita pergi airport naik kapal balik Malaysia. Semua semayang siap-siap dalam tanah suci Mekah. Dah pergi di Mekah 7 hari. Sebenarnya tak boleh buat dulu. Pasal apa? Pasal kita nak bermusafir, kita tak pergi semayang qasar jamaah di rumah kita. Kita duduk di Sungai Bogor, kita nak pergi Kuala Lumpur, kita semayang dalam rumah Lohar Asam jamaah taqdim. Betul naik kita naik Kuala Lumpur Lohar Asam, tak payah lah, ada semayang pada dalam rumah. Tak boleh. Begitu juga kita duduk di Mekah, semayang siap-siap dalam hotel. Tak mahu dalam hotel, pergi semayang depan Kaabah siap-siap. Tak boleh, kena keluar dari kawasan Mekah baru boleh. Dalam istilah kitab fiqh yang kata surul balad, sempadan kota. Surul balad, kita keluar pada negeri dia tu. Negeri dia tu apa benda?
ulama kita sering berselisih dalam menentukan yang kata negeri tempat kita nak mula qasar jamak dan berakhirnya qasar jamak apabila kita pergi dan pulang dalam musafir. Okey, saya duduk di sini Sungai Pokok, saya di Kuala Lumpur, bolehlah saya keluar pada rumah saya main semayang saya qasar jamak betul pergi Kuala Lumpur? Tak boleh, saya tak keluar pada kawasan ni. Keluar kawasan itu dua tiga pendapat. Ada kata daerah tu lah, kalau duduk di Bukit Besar nanti Kuala Lumpur keluar pada kawasan daerah, maksudnya keluar pada pada Kuang buat qasar jamak, kalau keluar tu ke pada besar semua qasar jamak. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata qaryah, qaryah kecil sikit. Kalau saya duduk Bukit Besar, saya nak pergi ke Kuala Lumpur sampai Sungai Daun tak boleh lah. Saya tu Qaryah Alim, masjid Alim, dan Jumat Alim. Pergi Kelana sampai ke Besar semua tak boleh lah. Lagi tak keluar Qaryah Bukit Besar tak boleh. Saya duduk waktu 12. Kalau Bukit Besar ni dia ada tu, waktu 11, waktu 12, waktu 13. Saya sampai waktu 13 saya nak qasar jamak situ, tak boleh. Saya sampai ke waktu 11 nak qasar jamak, tak boleh. Mesti keluar pada Qaryah Jumat. Ada kata keluar daripada mukim ataupun kawasan. Ada kata keluar pada tol. Jadi kalau kita duduk di sini, kita nak qasar jamak, masuk tol dulu. Lepas pada tol, kita berhenti di mana-mana perhentian atau pergi sepanjang jalan di luar raya, silakan qasar jamak kerana kita dah keluar daripada tol. Dalam kitab lama dia panggil surul balad. Surul balad maksudnya sempadan kota atau negeri. Jadi kalau ikut pendapat pertama, bahawa siapa duduk di Sungai Petani, rumah dia di Sungai Petani, dia duduk di mana? Duduk di Taman Ria. Dia nak pergi qasar jamak di stesen Bah. Dengan sebab dia pergi Kuala Lumpur, masih lagi tak boleh, saya tak keluar dari kota Sungai Petani. Keluar pada mana Sungai Petani boleh. Pendapat kedua, boleh lah. Pasal apa? Dia dah keluar dari Qaryah Jumaat dia. Dia duduk di Taman Ria, dia nak pergi Kuala Lumpur, dia pergi semayang qasar jamak di Bakar Haram. Boleh. Pasal apa? Taman Ria dan Bakar Haram, Qaryah Haram berbeza. Jadi sekurang-kurang pendapat qasar jamak, sekurang-kurangnya ialah keluar daripada Qaryah Jumaat. Yang lebih besar lagi yang luar daripada itu. Macam kami duduk di Mesir tu, ada lagi kata fatwa keluar dari kota Kahirah boleh qasar jamak. Kota Kahirah tu kan sama ada mungkin di sini. Ada syekh di sana kata nak qasar jamak, nak pergi Skandaria, nak ke mana, keluar dari kota Kahirah. Kota Kahirah campak masjid kita tu nak bilang, berarti keluar daripada mungkin kawasan yang luar. Pendapat pertama keluar daripada mungkin. Pendapat kedua keluar daripada Qaryah Jumaat dia. Jadi kalau kita balik kampung sini, ada di kalangan bentuk guru kita demikian juga turun tani, bila kita tanya nak tentu sempadan zaman, dia kata kena keluar daripada Qaryah Jumaat. Sebahagian ulama kata keluar daripada Tun. Kalau dia nak pergi ke Kuala Lumpur naik berkorang, keluar masuk dalam kawasan airport, tak ada keluar lah. Dekat naik berkorang, situ qasar jamak silakan kerana nak keluar daripada sempadannya. Jadi tak boleh kita duduk di Mekah 7 hari, kita nak balik main Malaysia, kita qasar jamak depan Kaabah, kita qasar jamak dalam hotel. Pasal apa? Kita tak keluar daripada kota Mekah, kita belum dalam musafir. Tu ketika keluar, ketika sampai bersama, kita nak pergi satu tempat, bukan kita boleh, kita nak duduk lebih daripada 3 hari. Tak boleh kita sampai dalam kawasan rumah dia, kita qasar jamak dalam rumah dia. Dia mesti ada sempadan dia juga. Sekurang-kurangnya Qaryah. Kalau tak Qaryah, lebih luas dari itu kota tersebut. Saya duduk di Ipoh, saya nak naik Sungai Petani, saya nak duduk di Sungai Petani. Lama di Sungai Petani, seminggu 7 hari. Sampai saja Sungai Petani, saya tidak qasar jamak. Hak mana di Sungai Petani tersebut? Dapat pertama kota Sungai Petani itu, bukan Padang Sungai Petani. Dapat kedua Qaryah tempat saya duduk. Saya duduk di Qaryah Muluhin, Qaryah Bakar Haram, Qaryah di Taman Ria dan seumpamanya. Itu pendapat kedua. Pendapat pertama, seluruh pekan Sungai Petani itu saya tanya qasar jamak kerana itu tempat saya bermukim. Maka orang yang di Mekah, di Madinah silakan qasar jamak. Masa di Madinah kita duduk 3 hari. Yang qasar jamak masa sembahyang pun boleh, sebelum pergi boleh. Tapi di Mekah kita duduk 7 hari. Bila 7 hari sampai saja kawasan Mekah, tak boleh qasar jamak. Nak keluar, lepas dah keluar baru boleh qasar jamak. Jadi yang tu benda yang
selalu kita lakukan, iaitu kita bermusafir. Jangan kita musafir qasar jamaah dalam rumah kita pergi duduk Kuala Lumpur, seminggu kita duduk rumah jemaah kita qasar jamaah dalam rumah kita. Ketika sampai tak boleh. Qasar jamaah hanya bagi orang yang bermusafir perjalanan atau orang yang pergi satu tempat kurang daripada 3 hari, tak termasuk hari masuk dengan hari keluar. Kalau bilang hari masuk dengan hari keluar, jadi 5 hari. Lebih daripada itu, niat di rumah siap-siap tapi duduk itu lebih daripada 5 hari, maka tak boleh qasar jamaah. Sebab itu dalam kira-kira 4 hari. Siapa niat nak duduk 4 hari, maka sampai saja tak ada qasar jamaah. Kita duduk bukan orang 7 bukan 4, maka lagi-lagi tak boleh qasar jamaah di bukan. Dah musafir lah, jangan qasar jamaah depan Kaabah, jangan qasar jamaah dalam hotel, keluar dulu. Itu di segi hukum. Kerana dalam kita fiqh kata syarat nak qasar jamaah mesti seseorang itu melepasi surul baladi. Surul balad sempadan kota. Zaman dulu kota-kota dulu ada sempadannya, ada pintu gerbang, pintu masuk, pintu keluar. Zaman lah tak ada. Maka nak menentukan tu, ulama berselisih dalam menentukan had bilakah boleh berlaku tempat kita mula musafir dan tempat kita berakhirnya musafir. Baik, Nabi SAW ketika bermusafir ke Madinah, baginda keluar dengan teman. Temannya ialah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menemani Nabi SAW. Kemudian keluar dalam keadaan bersembunyi. Pagi Sayyidina Ali tolong tidur tempat Rasulullah, padahal tak tolong, tak faham. Kemudian bila orang kepung rumah Rasulullah, Rasulullah nak keluar tak boleh. Ketika itu pertolongan Allah datang. Masa Rasulullah nak lekah keluar dari rumah, Allah Ta'ala jadikan semua yang kepung rumah Rasulullah itu mengantuk dan terlena. Rasulullah keluar, semua lena. Pemuda-pemuda yang gagah yang bawa senjata nak bunuh Rasulullah, ketika mana tak ada jalan lain lah, Allah Ta'ala datangkan sejenis tentera yang ada mengantuk. Tak kira hantar tentera berkuda, kalau hantar macam-macam, hantar orang mengantuk tu lena. Sedap-sedap Rasulullah dah kenal. Tentera tu kalau pergi kat musuh terlena, kita boleh menang. Kita lah ni mengantuk tu main tengah mengaji. Kita nak buat baik mengantuk main. Mereka tu nak buat jahat mengantuk main kat luar. Mereka main nak buat jahat nak bunuh Rasulullah, Allah Ta'ala bagi mengantuk. Akhirnya mereka lena. Rasulullah keluar mereka kena lena. Rasulullah ambil pasir, tak buat atas kepala mereka. Bila Rasulullah pergi, ada orang yang kaki ke orang, "Oi, nak buat tunggu apa ni? Kami tunggu Muhammad. Nak buat apa? Tangkap dia, bunuh dia. Muhammad keluar lah." Mana keluar, kami tunggu dia ni, tak nampak dia pun. Dia keluar dah. Bukti dia tak pasal atas kepala apa bukan. Orang-orang pasal ada semua. Pergi masuk tengok, kau buka semua, dia tengok Sayyidina Ali. Ketika sangat genting, tak ada jalan lain lah, pertolongan Allah datang. Sebab Rasulullah duduk dalam kebajikan. Macam cerita Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa lari dengan Bani Israel. Masa kena lihat lari dulu, lari-lari tak ada jalan lain sampai tepi laut. Maka pengikut Nabi Musa yang bersama dengan Nabi Musa menyatakan, "Innal lamudrakun," sesungguhnya kita semua akan ditangkap. Masa tadi dia takkan bagi kita lari jalan Nabi, jalan mati. Yang ada depan kita laut. Innal lamudrakun, kita akan tangkap. Masa kita dah usaha lari dan usaha kita sudah berakhir kerana tak ada jalan dah depan kita. Nabi Musa betul pandangan kaumnya. Nabi Musa kata, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi." Dah, Tuhan aku bersama aku, dia akan beri hidayah kepada aku, dia akan beri petunjuk kepada aku. Maka Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Nabi Musa supaya menggunakan tongkat, dan dengan tongkat itu dipukul, menyebabkan wujud jalan di tengah lautan terbelah dengan mukjizat tongkat. Setelah usaha sudah pun habis, tak ada jalan lain, maka Allah Ta'ala bagi pertolongan daripada sisinya, satu mukjizat berlaku, maka diwujudkan satu jalan tengah laut, sehingga Nabi Musa melintas dengan Bani Israel. Masa Nabi Musa masuk, Fir'aun pun tengok jalan itu kering,
Nabi Fir'aun belum masuk sama. Akhirnya Nabi Musa dengan Bani Israel sampai seberang sana. Fir'aun dengan tentera yang di tengah laut. Ketika itu Allah SWT bercantum kembali. Maka ketika itu Fir'aun mati tenggelam dalam air dengan tenteranya. Jadi Nabi Musa lari dulu, ada orang usaha dulu. Bila usaha habis, pertolongan Allah datang. Macam Nabi Muhammad SAW, usaha dulu cari pengganti di tempat tidur, usaha dulu ajak kawan untuk berteman, sampai satu masa pertolongan Allah datang. Ketika mana tak ada jalan lain dah, masa Rasulullah nak keluar pada rumah, tak ada, memiliki pintu tu saja tempat keluar. Akhirnya Rasulullah keluar. Ketika itu pertolongan Allah datang bagi mereka semua mengantuk dan telinga keliling rumah Rasulullah. Jadi kalau kita ada peluang pergi ke Mekah sekarang ini, kita pergi satu tempat yang berarah Babus Salam. Di tempat itu, di halaman Kaabah, di halaman Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram ada satu halaman. Di situ ada satu bangunan yang ditulis di situ Maktabatu Makkatal Mukarramah, perpustakaan Mekah. Itulah rumah Rasulullah yang pernah dikepung oleh mereka. Itulah rumah tempat Rasulullah dilahirkan. Tapi orang Razawi dia tak mau bagi orang lawat, dia tak bagi, dia tak tulis, dia tak benar. Ini dia kata bila orang apa-apa dia tak benar masuk melawat dalam tu. Saya pernah pergi dekat piduk tepi macam tu, orang tengok dalam rumah. Ada orang pernah masuk di situ, dia buat pakai perpustakaan, dia ambil kitab lama-lama, dia buh kitab di situ. Jadi ada orang pernah masuk, minta izin nak masuk, berapa nak baca kitab. Padahal dia dah masuk, nak bagi ini yang pernah masuk dalam rumah Rasulullah SAW. Antara yang pernah masuk ni Tuan Haji Imam, tak kena orang ni, Tuan Haji Rani, yang adik dia Ustaz Aizan orang meninggal. Ustaz Aizan sebelum meninggal dia mengaji dulu tu. Hari Sabtu habis mengajar, saya pergi sembang kan. Lepas tu dia meninggal hari Jumaat. Abang dia tu orang buka Haji Umrah, Haji Rani. Dia pernah masuk dalam, masa saya jumpa di Mekah, dia baru masuk dalam rumah kelahiran Nabi SAW. Namanya Makkah Maktabah. Sekarang ni sama ada masih ada ataupun dirobohkan, Allah Alam. Takkan yang saya pergi yang terakhir itu, betul silap masih ada. Di situ adalah rumah Rasulullah. Rasulullah dilahirkan dalam Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Tapi kalau tengok tulisan di luar, kita kata ni riwayat yang mungkin jadi salah. Mungkin orang Rasulullah ta'lim, bukan ta'lim, kita tahu bagi orang melawat. Jadi di situlah tempat Rasulullah dikepung sewaktu nak keluar berhijrah, tempat lahir Nabi SAW. Rasulullah masuk Masjidil Haram dan Babus Salam. Babus Salam pula tak ada, dulu ada rantai biru, ada tutup, tukar apa dia ada nama. Jadi banyak kesan-kesan sejarah yang sudah tidak ada. Rasulullah naik atas gunung 3 hari 3 malam di gunung. Allah Ta'ala turun firman Allah yang berbunyi Thaniya Snaini idhuma fil ghar dalam surah At-Taubah. Thaniya Snaini, orang yang kedua daripada 2 orang, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Mereka berdua itu pertama Rasulullah yang bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi saya, walaupun saya pergi Mekah, saya sebut banyak kali, bilang tak tahu, tapi saya tak pernah naik gua. Pasal apa? Pengalaman saya duduk di Mesir tahun 1, saya pergi lepas naik Bukit Tursina. Bukit Tursina tu masa kita pergi pukul 3 pagi, duduk di bawah, dan naik pukul 3 pagi. Nampak tak macam gunung Jerai. Tapi gunung Jerai ni ada pokok lah, sana tak ada pokok, bukit semata-mata. Nampak tak? Tak ni tak ada apa. Naik 3 jam. Pukul 3 naik, pukul 6 pagi baru sampai. Pola sana, pola sini, nak putui pinggang, nak putui kaki ni. Masa tu naik tu tobat lah. Tobat aku tak naik lah. Ni kali pertama dan terakhir aku naik. Topuk nak sampai, dah letih tengah jalan. Kukuk lah, ada kenderaan lalu nak boleh naik. Tak ada unta. Unta tu 2 barang naik. Naik sampai atas. Di atas sana ada masjid kecil, surau kecil pada ni, baru pada ni. Sebelah ada gereja. Orang bukan Islam menguasai, dia buat gereja sebelah. Mak Saleh lah baru naik masuk dalam gereja, tapi naik masuk dalam masjid. Tapi masjid tu ada telaga. Di satu gunung yang kering kontang, tak ada apa, Allah Ta'ala wujud satu telaga. Cedok ayam dah sejuk, dia ayam air, ambil dia semayang. Untuk dia semayang, untuk semayang subuh tu.
Naik 3 jam, turun 2 jam setengah. Di Mekah nampak gunung tu. Seperti tadi tempat Rasulullah naik tu masa hijrah. Tengok orang macam semut. Dekat gambar ke bawah tu. Saya ni naik jadi Tursina. Tursina tu jabal bergunung yang bersejarah, sebut dalam Quran. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa turi sinin bukit Tursina. Kenapa bukit Tursina ada dalam Quran? Karena dia tempat bersejarah. Tempat Nabi Musa minta nak tengok Allah Taala. Jabal Tursina. Bukit Tursina di semenanjung Sinai. Masih ada tempat tu. Kalau orang Malaysia pergi bawa melawat tu. Lepas tu turun berabang macam saya lah, tak mau naik lah. Ada orang jalan kaki pun 3 jam pun sampai. 3 jam pun sampai atas. Dia kata ni tempat Rasulullah singgah ni tak lama-lama 2 jam dah. 2 jam pun tu ya. Bukit Jabal Nur saya naik. Jabal Nur ni tempat Gua Hira, tempat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang tu naik sejam, turun 45 minit. Itu tak tinggi mana. Nama dia Jabal An-Nur, tempat turunnya wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila kita naik Jabal An-Nur, kita masuk dalam Gua Hira. Dia macam gua masuk. Kita duduk tempat Rasulullah duduk. Ketika itu dada kita berbetulan dengan Kaabah. Nampak Kaabah betul je lah. Nabi SAW suatu ibadat di Gua Hira, baginda menghadap Kaabah. Masa sebelum Nabi SAW pergi ke Madinah, baginda menghadap kiblat Kaabah. Kiblat Baitul Maqdis bermula di Madinah selama 16 ataupun 17 bulan. Lepas itu turun ayat suruh menghadap kepada Kaabah balik. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahu ma'a qiblatihim allati kanu 'alayha. Akan berkata orang-orang yang bodoh, as-sufaha' orang yang bodoh, apakah yang menyebabkan mereka berpindah kepada kiblat yang telah mereka menghadap kepadanya. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Katakanlah milik Allah timur dan barat. Jadi media syawil as-siratal mustaqim. Betul ayat dalam fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan diri kamu ke arah Masjidil Haram. Jadi perintah menyuruh hadap Masjidil Haram itu adalah ulangan kepada baginda menghadap Masjidil Haram yang telah berlaku sewaktu Rasulullah di Mekah. Waktu Rasulullah di Mekah, baginda sembahyang dalam keadaan beribadat dan keadaan menghadap Kaabah. Di Madinah kena menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Turun ayat dalam belah Kaabah balik. Dan perintah dalam Kaabah itu berlaku di masjid namanya Masjid Al-Qiblatain, masjid 2 kiblat. Kiblat Masjidil Haram, kiblat Masjidil Aqsa. Maka Nabi SAW pun menghadap ke arah Mekah. Jadi masa duduk di Mekah memang menghadap Kaabah. Kalau kita naik dalam Jabal Nur, naik atas Jabal Nur, kita duduk dalam Gua Hira, tempat turunnya wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika itu kita dalam belah Kaabah, kita dapati dada kita betul dengan Kaabah. Tidak ada penghalang. Bangunan ada kiri kanan, tapi takdir Allah Ta'ala walaupun bangunan ada naik, tapi Gua Hira dengan Kaabah tidak ada penghalang. Dan bila kita duduk di Mekah, duduk dalam hotel hak tinggi yang mahal, hotel ada jam besar, kita duduk atas hotel itu, kita nampak sebiji Jabal Nur. Macam cawan tu balik Jabal Nur. Jabal Nur saya naik melawat macam tu. Tapi Jabal Sur, Gua Sur saya tak pernah naik, masih tinggi sangat. Ada orang-orang kita yang pergi naik pagi dan sebagainya. Rasulullah berhijrah singgah di gua tu 3 hari. Lepas keluar, kemudian masa singgah di gua, ada orang tukang walkman berita, jadi pengintip apa orang musyrikin Mekah sembang dan habaq kepada Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Hamba kepada Sayyidina Abu Bakar. Ada tukang walkman bekai, Sayyidatina Asma bagi bekai, nak ikat bekai tak ada, dia ikat dengan tali pinggang. Maka dia dapat gelaran Datun Naqaqain, perempuan yang memiliki 2 tali pinggang, goyak tali pinggang. Ada yang kerja dia walkman susu kami, dia mengembala kambing ramai, dia bagi minum kambing, betul dia balik, dan kambing itu memadam tapak kaki Rasulullah. Itu semua ada kaitan dengan Sayyidina Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar Asma, hamba Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Sayyidina Abu Bakar ni apa yang dia miliki bagi itu Islam. Bahkan duit dia, satu duit dia punya mana,
Dia ada satu tempat simpan duit, ada kotak, macam kotak, kalau dinding ni macam dia buat macam kotak. Di situ tempat simpan duit. Dia ambil semua duit dia bawa ni berhijrah untuk nak korban kepada Rasulullah, untuk korban kepada Islam. Pak dia buta, tak nampak Dharir. Pak dia sama kat masa tu belum masuk Islam ni. Dia beli tiang kat cucu nama Asma, marah kat Sayyidina Abu Bakar. Dia ni nak hijrah, tinggal duit, tinggal kita bawa habis, kita nak agama. Jadi tuan Pak Sayyidina Abu Bakar marah Sayyidina Abu Bakar pasal hijrah ikut Rasulullah, bawa duit. Dia pergi tu bawa duit banyak. Dia kata, padahal dia buta tak nampak. Cucu tengok Tok Wan tu minyak, tak bagi Tok Wan minyak, dia tiang terus sehari senang. Dia ambil ketui batu, dalam tempat simpan duit. Dia ambil gundi terbuka, dia tutup, dia pegang tangan Tok Wan dia. Dia heret tangan Tok Wan, dia letak atas benar. Dia kata ni, Pak Cik tinggal ni, dia pegang-pegang, oh ada ketui. Lepas tu dia kata apa, kalau tinggal ni tak apa, tak pergi boleh tiang. Maksudnya, pergi habis bawa duit, tak apa, pasal duit yang tinggal kat kami, pergi duit tinggal. Padahal bukan duit, ketui dia sampai ketui duit, maka dia senang, tak jadi boleh tiang. Saya dah Asma buat dulu memang tak mau bagi dia terus menemui tu kutuk Pak dia, Pak saya tak Asma atau anak dia, kerana anak dia buat benda baik. Jadi Tok Wan tak nampak buta, dia sangka apa, ketui duit, kalau tinggal ni dia kata pergi pertama. Padahal kalau dia selak tengok, dia tengok pakai agak dengan tangan. Maka daripada cerita tu ulama kata boleh tauriah. Tauriah ni kita guna satu lakonan untuk apa? Untuk nak menyelamatkan Islam, ataupun untuk nak menyelamatkan orang daripada kata kepada Islam sedangkan dia tu buat benda baik. Nama dia tauriah. Dalam istilah kita dia kata fadarihim ma kunta fi darihim wa ardihim ma kunta fi ardihim. Al-mudarah namanya. Al-mudarah. Fadarihim ma kunta fi darihim wa ardihim ma kunta fi ardihim. Hendaklah kamu bermudarah dengan mereka selama mana kamu berada di dalam dar mereka, dalam rumah mereka, dalam negeri mereka. Wa ardihim ma kunta fi ardihim, dan redha, jadikan mereka redha kepada kamu selama mana kamu berada dalam bumi mereka. Kataan sama tapi maksud makna dia berbeza. Fadarihim ma kunta fi darihim. Darihim yang pertama mana mudarah, fadarihim yang kedua mana dar. Wa ardihim ma kunta fi ardihim. Ardihim yang pertama mana daripada terbak, jadikan mereka redha. Ardihim yang kedua mana bumi mereka. Jadi daripada istilah itu muncul bagian sebagaimana kita cerita hari itu, ahli sihir yang dah nak meninggal dunia, dia sakit, tu orang dia kata kepada raja, wahai raja, saya dah nak mati, tolong nampai seorang budak, saya nak tutur ilmu sihir saya kepada dia. Saya sekarang ni ahli sihir di raja, lepas tu saya mati, ilmu sihir saya hilang, tolong nampai seorang budak yang cerdik, yang bagus, saya nak ajar ilmu sihir ke dia. Bila saya mati, dia akan jadi ahli sihir di raja. Raja pun cari jumpa semua. Maka hari-hari dia dijemput untuk bagi tiket, bagi tanah percuma, hang kena main lagi dia tiap hari. Entah kau ni tak mati, dia pun pergi mengaji sihir, pergi mengaji balik, pergi mengaji balik, pergi mengaji balik. Hari-hari dapat satu dua ilmu sihir. Sampai satu masa dia singgah tengah jalan, dia tengok ada orang duduk berumun mengaji kepada seorang ulama pada masa itu, pendeta. Dia kata, aku nak tengah dengar. Kau ni duduk kata apa? Ramai nak mengaji ke tak? Nak dengar, dia syok, berkenan kepada ilmu yang disampaikan oleh pendeta tadi. Akhirnya dia pergi mengaji ahli sihir, balik dia singgah mengaji lagi. Lepas tu balik rumah dia, esok dia pergi mengaji, dia singgah mengaji lagi, dia pergi ke ahli sihir, menyebabkan dia sampai sayur. Selalu dia sampai awal, sampai sayur. Akhirnya ahli sihir marah dia, selalu duduk main awal, hari ni main sayur, kemarin main sayur. Main sayur dia putih baik, marah ahli sihir dia. Dia pun balik mengadu kat pendeta, wahai pendeta, saya dulu pergi awal, balik rumah pun sampai awal, tapi dia kena lah ni saya duduk main singgah mengaji, lepas tu balik singgah mengaji, menyebabkan saya. Pendeta tu ajak dia, boleh kena ramai ni buat benda betul kat aku, kalau orang sampai sana dia buat orang harap abang apa? Kalau orang sampai sayur kat pendeta, ahli sihir tanya siapa ramai sayur, abang kata saya keluar dari rumah lewat, pok saya lepas lewat tu, lepas lewat dia ajak buruk.
Padahal dia singgah mengaji. Lepas tu bila hang balik rumah, balik pada mengaji sihat, hang singgah kat rumah mengaji, balik pada rumah mak hang tanya apa? Pasal bagai sayur, balik sayur. Abang kata, kita ahli sihat lepas sayur. Lepas tu selamat nak. Yang penting pergi dapat mengaji, balik dapat mengaji. Dia pun lega, maka dia mengaji. Sampai satu masa ada orang kata kawasan tu ada singa, lagi kacau orang. Jalan tu orang tak boleh lalu. Dia pergi cari singa. Dia pegang putih batu. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ilmu pendeta tadi betul, matikan singa ini dengan batu ini. Padahal balik batu bukan boleh mati, tapi dia yakin dan berdoa, kalau ada sihir tadi yang betul ilmu dia, jangan matikan singa ini dengan batu ini. Maka dia pun balik kenal mati. Itu karamah Allah bagi pada dia. Keyakinan dia tinggi, ibadat dia tinggi, ilmu dia hebat, hubungan dia dengan Allah tinggi, maka Allah bagi perkara luar biasa. Dia balik seperti batu menyebabkan singa mampu itu. Maka dia tahu hari ini bahawa sana ilmu yang paling betul, ilmu guru yang aku singgah mengaji dia. Kerana Allah mampu apa yang aku minta. Akhirnya pergi cerita ke guru tu kata, hang akan diuji. Hang dapat yang benar keyakinan yang tinggi, hang akan diuji. Lepas hang kena uji, hang jangan abang kata aku ajar hang. Lepas tu panjang cerita sampai pangkat dia dibunuh. Itu cerita Ashabul Ukhdud yang cerita dalam Quran. Qutila Ashabul Ukhdud. Jadi pada hadis tu cerita bagaimana seorang ulama ajak kepada dia, kalau kamu nak buat benar baik, kamu nak menghayati Islam, kamu nak buat ajaran Islam, tiba-tiba ada musuh Islam marah ke kamu, musuh Islam marah yang tak kebaikan yang kamu buat, maka kamu boleh guna tauriah mudarah, satu perkataan yang nampak macam tapi dia bukan dia adalah satu jalan untuk menyebarkan Islam, untuk mempertahankan Islam. Maka kamu boleh cakap benda yang menyebabkan kau tu terberhenti daripada terus-menerus mencaci maki perbuatan kamu yang baik tadi. Maka tuan tadi dia bunyi, dia kata, anak aku ni kena pergi hijrah, bawa semua lagi tak tinggal apa, tapi nak makan apa, cucu dia tolong ambil dia tu. Maka dia pun senang tu ambil, dia tak kata apa dah. Maka tu nama dia satu sikap yang digunakan untuk mendiamkan orang yang bercakap benda yang tak betul. Dia marah bersama satu benda tak betul, bersama keluar bukan saja keluar, tapi keluar untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, buat benda betul. Itu istilah hukum yang lebih daripada kejadian tersebut. Maka Nabi SAW berhijrah seperti hari keluar pula Nabi Madinah, ambil penunjuk jalan itu orang kafir, bukan Islam, tak masuk Islam ni. Nama Abdullah ibn Uraiqah, banyak upah. Kami banyak upah kepada kamu tolong tunjuk jalan cara Nabi Madinah. Padahal tak perlu tunjuk jalan kalau Rasulullah ada wahyu, tapi semua itu dilakukan atas dasar mengajak kepada kita tawakal itu beserta dengan usaha yang betul. Maka berhijrahlah sampai Madinah. Sementara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beza. Sayyidina Umar nak berhijrah, dia pergi jumpa pembesar-pembesar Quraisy, musyrikin Mekah, ada bincang nak bunuh Rasulullah, nak menghancurkan Islam. Dia pergi buat pengisytiharan, buat pengumuman besar-besaran. Kalau zaman dah ni pegang mikrofon, pergi pegang mikrofon, panggil semua orang yang duduk di kota Mekah, semua orang duduk di kawasan tersebut, dengar pengumuman dia. Sayyidina Umar panggil habaq tadi, barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anak, sila sekat aku nak berhijrah dari jalan ni besok. Barang siapa yang ingin bini dia jadi janda, sila sekat aku nak berhijrah jalan ni besok. Barang siapa yang ingin anak dia jadi yatim, sekat aku nak melalui bawa hadal wadi, di belakang lembah ini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak hijrah, bicara seluruh musyrikin Mekah, pembesar-pembesar Mekah, hebat-hebat tentera Mekah yang duk lawan Rasulullah, Jabal Abu Lahab, Jabal Abu Jahal, semua. Siapa nak mati cepat, ni aku nak hijrah ni jalan ni, aku nak tolong, aku tunggu, aku nak tentak yang membapai orang. Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar cabar sedemikian, puak musyrikin Mekah seorang pun tak berani. Hak Rasulullah dia berligang sampai bawa geng ligan naik sampai gunung, sampai di kaki gunung. Main Sayyidina Umar bicara ke orang, pagi yang ramai tak ada orang ni. Rasulullah pun, Sayyidina Umar pun keluar berhijrah.
dengan selamat sampai Madinah. Lalu orang tanya, awak Rasulullah tak buat macam Sayyidina Umar? Rasulullah ni lebih tinggi daripada Sayyidina Umar, mulut dia mustajab, dia minta apa Allah boleh bagi. Orang nak bunuh dia tak boleh. Tapi pasal Rasulullah dia berhijrah dalam keadaan bawa bekal, pakai pembantu, pakai penunjuk jalan. Ada orang bawa pergi makanan minuman, ada orang bawa pergi berita yang dia intip di Madinah. Macam cerita dia di zaman aku singgah di gua sembunyi-sembunyi. Awak tak hijrah terang-terang macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terang-terang dia hadap, aku nak hijrah kepada mati cepat sekat aku. Sebab Rasulullah tak buat tu. Ulama jawab, tindakan Nabi Sayyidina Umar adalah tindakan peribadi dia. Sebab dia kuat, dia gagah, dia berani, orang pun kenal dia hebat, orang tak mahu lawan dia, tak mahu sekat dia, maka dia buat tindakan berdasarkan kepada perasaan dia. Tapi tindakan Rasulullah bukan kepada perasaan, berdasarkan kepada wahyu. Wahyu wajah. Kalau kamu nak satu-satu hajat yang ingin kamu capai, kamu mesti melalui usaha-usaha yang sesuai dengan jalan yang betul. Kamu kena usaha, kamu tak boleh berserah sampai mati. Maka tindakan Sayyidina Umar bukan berdasarkan kepada wahyu. Sayyidina Umar bukan Nabi, bukan Rasul. Dia ajak buat ikut ke diri dia. Kalau diri dia kuat, dia tahu kalau dia cabar siapa pun orang tak boleh lawan. Kalau orang dia boleh bunuh, maka dia gagal. Ketika itu dia beri habaq terang-terang, siapa nak mati cepat, main buat aku je. Aku memang nak ikut Nabi Muhammad nak berhijrah. Maka tak ada siapa berani sekat dia, dia lepas selamat dengan elok. Rasulullah kalau buat begitu pun boleh, tapi Rasulullah tak buat. Dan ajak kepada umat sampai akhir zaman, sampai kiamat, bahawasanya kalau kamu ingin satu hajat yang baik, jangan kamu hanya buat tindakan mengikut perasaan kamu, nafsu kamu, tapi kamu kena buat mengikut wahyu. Wahyu ajak kena ada al-akhdhu bil asbab, kena ada usaha, dan usaha itu mesti mengikut jalan yang betul. Seorang pelajar nak berjaya, dia mesti baca buku, dia mesti mengaji, dia mesti study, dia mesti hafal, dia mesti pergi sekolah. Seorang petani nak jaya, dia mesti masuk dalam benda, dia mesti tabur baja, dia mesti semua racun, dia mesti berusaha jalan-jalan untuk mendapat padi yang banyak. Seorang nelayan, siapa juga yang inginkan suatu hajat, dia tak boleh pakai tidur di rumah. Aku pakai serah padi aku nak tumbuh pokok-pokok, boleh pergi. Ada, dia kena usaha. Sebagaimana Nabi SAW keluar ke Madinah dalam keadaan usaha-usaha yang diajar ketika itu dengan berbagai cara yang menyebabkan Rasulullah SAW akhirnya sampai dengan selamat. Kalau Rasulullah tak buat semua itu pun, Rasulullah tak boleh sampai ke Madinah dengan selamat. Bukti dah Rasulullah langkah keluar pada rumah Allah telah menidurkan semua tentera yang kepung rumah Rasulullah yang nak bunuh Rasulullah. Kalau Rasulullah bicara apa dapat tak buat, tak boleh bunuh Rasulullah, karena Rasulullah sudah dipelihara daripada kejahatan makhluk dari bunuh Rasulullah. Quran kata wallahu ya'simuka minan nas, Allah pelihara kamu daripada manusia nak bunuh kamu. Ayat itu turun di Madinah. Rasulullah sampai di Madinah, sahabat pergi jadi pengawal, duduk di rumah takut sahabat main nak bunuh Rasulullah. Turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah pelihara kamu daripada segala manusia. Maka Rasulullah kata, pergi balik zakawai, Allah dah jaga aku. Jadi Rasulullah bicara macam Sayyidina Umar, siapa nak mati sekat aku, tak ada siapa boleh bunuh Rasulullah. Kerana Allah jamin Rasulullah akan wafat sebagai orang yang bukan dibunuh, wafat dalam keadaan baik, kerana Allah pelihara daripada kejahatan musuh yang nak bunuh. Dan ada seorang lelaki jahat Rasulullah, dia nak bunuh Rasulullah. Rasulullah kata balik, aku yang akan bunuh hang. Mulai hari itu dia jadi trauma. Sebab dia kenal Rasulullah tak pernah cakap bohong. Akhirnya dalam peperangan Badar, dia tak berani pergi. Dia kena hang ni pengecut. Dia kata pengecut apa, Muhammad dah tak bunuh aku. Dah, apa penakut, dah kali terpaksa pergi. Pergi dia pakai baju besi dengan tutup muka dia. Tak ada orang masuk. Orang biji patah dah tengok. Mat Rasulullah ambil. Tolong ada seorang sahabat balik tepat kena mati jatuh turun. Sebab itu kata ulama, orang yang paling jahat atas muka bumi, yang paling celaka atas muka bumi, ialah orang yang membunuh Nabi atau orang yang telah dibunuh oleh Nabi. Rasulullah bunuh dia dalam keadaan dia duk marah. Rasulullah dibuka, Rasulullah harap aku akan bunuh, bukan hang bunuh. Ada cerita dalam bab mukjizat tentang kelebihan Nabi SAW. Jadi dalam peristiwa hijrah mengajar kepada kita bahwa tawakul itu
apabila disertakan dengan usaha. Rasulullah berhijrah dengan usaha. Nabi Ibrahim memanggil orang dengan usaha untuk membuat haji. Sayyidina Maryam memakan buah kurma dengan usaha. Sedangkan ada ayat lain, Sayyidina Maryam beribadat dalam mihrab, makanan ramai Allah Ta'ala ramai karamah kepada Sayyidina Maryam dalam surah Al-Imran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillahi inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tiap kali Nabi Zakaria masuk dalam mihrab, tempat ibadat Sayyidatina Maryam, tengok ada makanan. Makanan tu dia tak minta main tu. Dia tanya orang mana makanan ni? Anna laki hadza? Bagaimana makanan ni? Qalat huwa min indillah. Jawab Sayyidatina Maryam, Allah Ta'ala hantar main. Seperti mana kita lapar, kita cari makan. Seperti mana kita tak ada ilmu, kita pergi mengaji. Seperti mana kita ada ibadat, kita gagah duit juga pergi buat ibadat, baru kita boleh buat ibadat. Seperti mana kita haus dan dahaga, kita kena cari ayam, hirup ayam, baru hilang haus dan dahaga. Kita tak tunggu saja. Maka demikian juga petunjuk Allah yang kita minta di dalam ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Tak cukup dengan baca doa, luang sembahyang, kena bicara petunjuk itu. Dalam sembahyang kita minta rezeki, kita bicara Rabbi ighfirli warhamni warzuqni itu bagi rezeki kat saya. Apakah lepas sembahyang kita tidur? Pasal apa? Aku dah minta rezeki lah tadi, rezeki saya gimana tak kira orang hantar rezeki saya, aku dah minta dah. Lepas dalam sembahyang kita minta rezeki, luar sembahyang kita pergi bekerja. Ada yang pergi menoreh getah, ada yang pergi buat benang, ada yang pergi sekolah jadi cikgu, jadi tukang kebun, ada yang pergi kelang, kerja kelang, ada yang pergi jadi YB dan sebagainya. Pasal apa? Rezeki aku minta dalam sembahyang, tapi luar sembahyang aku cari kerja supaya duit aku dapat. Cuba pergi kerja tak dapat duit, pergi motor getah dapat sekarang, pergi jual tak laku, pergi buat benda dapat bagi, pergi berpijak tolak di kelang tak mau, kita nak masak hari pun tak larat. Kita pergi kerja di sekolah, rezeki tak dapat, gaji tak dapat, orang pergi kerja tu. Jadi kita buat kerja apa ni, hujung dia fulus di dunia ni. Kerja cikgu dia bertukar dan apa pelajaran yang kita sampai dengan gaji setiap bulan. Kerja belanja getah bertukar sekerat dengan duit. Kerja buat benang bertukar badi dengan duit. Kerja apa? Hujung dia duit. Ya, kerja-kerja yang kita buat hujungnya fulus. Tapi kerja ibadat kita hujung dia pahala, hujung dia syurga. Syurga kekal. Fulus habis. Habis tu sama kita promis tu, bini kita promis tu, anak kita promis. Ataupun kawak main tolong promis. Kita ambil duit simpan rumah, bini kita ambil, anak tak ambil, kawak balik. Ataupun komen yang boleh. Bagaimana berita sebulan 3 kali rosak, gaji dapat tengah 2,000, sekali rosak 200, 600 komen telan. Aku agak tengah 2,000 ni boleh pergi macam-macam, boleh pergi Langkawi kan, boleh pergi shopping di apa Aman Sen apa Sepongkit Baru. Agak nak pergi ada wah kereta aku rosak 2 kali rosak 400 komen telan dia tu. Kadang-kadang doktor yang telan bila kita sakit, isu orang doktor. Kadang-kadang makhluk ini yang baik. Maka rezeki yang kita dapat melalui usaha, bukan kita baca doa minta rezeki, luang sembahyang kita tidur dah, luang sembahyang kita pergi cari kerja. Maka ini kita juga petunjuk Allah. Warzuqni, saya minta setiap hari dengan saya, Rabbi ighfirli warhamni warzuqni, bagi rezeki kat saya, warzuqni, dan kurniakan rezeki pada saya. Tidak berbeda dengan hanya minta rezeki, luar sembahyang kita bekerja cari rezeki. Kita pergi cari makanan pun dalam pinggan pun dalam mulut kita pupah, kita telan nasi. Kita pergi makan kenduri, saya dah makan kenduri lah, rezeki saja. Jadi rezeki, apakah kita hanya mengadah minta dan sembahyang, lepas tu kita tak kerja? Tak. Semua orang yang sembahyang minta rezeki pergi kerja, tak sembahyang langsung pun pergi kerja cari rezeki je. Hang bayang saya orang tu, aku tak nak bayang, tapi aku duk kaya orang tu apa? Ajar aja, tekuk aku pergi kerja kilang, tekuk aku bayar orang, kau dia punya pun kan? Tekuk aku 3 ekor. Yang penting rezeki lah. Orang tak sembahyang, tak kira ada anak, rezeki lah kadang-kadang.
Yang penting aku dapat rezeki dia dah. Hang boleh minta rezeki? Tak pernah minta. Macam mana? Mayang tak ikat langsung. Aku tak pernah bayang dengan duit aku banyak pada hang. Hang semayang duit tak ada. Hutang kena pinjam. Tengok sebab baik aku kan hang. Tu dia orang tak bayang sembang tu. Kita bergabung kepada aku semayang tak tinggal dan kami jaga bayang sunat jaga. Tapi hutang rata. Dia tak nak bayang tak ada hutang. Awak tak hutang tak bayang. Dia jadi ketolak. Siang dia kerja di tempat kerja, malam dia penyambung. Nanti duit banyak semua. Orang tak bayang ni rezeki dia tak kira halal haram. Orang semayang dia kira halal haram. Aku minta rezeki tapi aku kena cari yang halal haram tak boleh. Kadang-kadang senang dapat, kadang-kadang sederhana, kadang-kadang susah. Macam orang berniaga macam tukar laku, tukar tak laku. Dia yang tunggu, tukar musim kemarau habis tu balang, tukar hujan turun lebat setitik pun tak laku. Baru balik balang dengan ayam tebu. Jadi nasib orang kerja ni, kalau dia cari cara halal betul, ada ujian dia. Kadang orang berkenan beli barang dia, kadang orang tak berkenan. Tapi dia kena berusaha. Takat baca doa tak cukup. Kalau kita dah baca doa minta rezeki, di luar sembahyang kita cari rezeki, kenapa dalam sembahyang kita minta petunjuk Allah, luar sembahyang kita tak cari? Dalam sembahyang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Dalam sembahyang kita minta rabbighfirli warhamni warzuqni waj'alni wahdini itu hidayah saya. Dalam sembahyang kita minta Allahumma hdini fi man hadait. Lebih banyak daripada minta rezeki. Minta rezeki sembahyang subuh 2 kali minta, ketika dua antara dua saja. Allahumma wahdini warzuqni. Tapi dalam sembahyang subuh minta hidayah, ihdina Fatihah 2 kali. Doa qunut sekali. Sembahyang 2 kali, 5 kali minta hidayah. Dalam sembahyang subuh minta rezeki 2 kali, minta hidayah 5 kali. Minta rezeki wahdini warzuqni, rabbighfirli warhamni warzuqni. Rakaat pertama, rakaat kedua. Minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim rakaat pertama, ihdinas siratal mustaqim rakaat kedua. Minta hidayah, Allahumma hdini fi man hadait dan doa qunut. Minta hidayah, rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini wa'afini. Dua antara dua sujud 2 kali. Fatihah 2 kali. Dalam sembahyang dalam i'tidal rakaat kedua, dalam doa qunut sekali. Orang yang sembahyang subuh sahaja 2 kali minta rezeki, 5 kali minta hidayah. Dan minta rezeki itu hukum dia sunat. Tak baca apa sembahyang sah. Duduk antara sujud sengah, tak kata apa. Duduk diam, baca ala hati, dia pun tak baca apa. Yang ada sah, yang penting tomak ni lah. Hukum dia sunat. Tapi minta hidayah hukum dia wajib. Tak baca Fatihah sembahyang tak sah. Minta hidayah hukum dia wajib, tak baca sembahyang tak sah. Minta rezeki hukum dia sunat, tak baca pun sembahyang sah. Kenapa manusia bila doa sembahyang dia utama rezeki daripada hidayah? Kerana dia tak faham benar ni. Hidayah tu lebih penting daripada rezeki. Kalau hang cari rezeki, hidayah tak dapat, tak terpakai. Tapi kalau hang dapat hidayah, rezeki sikit, hidayah itu akan menjadi penyebab rezeki murah, akan menyebabkan adanya qanaah, memadai dengan rezeki, akan menyebabkan kau duduk dalam kebaikan. Yang jadi kesalahan manusia hari ini apabila dia mengutamakan benda yang penting, dia tinggal benda yang lebih penting. Rezeki penting supaya kita tak mengemis, supaya kita tak minta kepada orang, supaya kita tak hutang orang. Tetapi yang lebih penting daripada rezeki ialah hidayah. Kerana hidayah itu nak kontrol rezeki kita halal dan haram. Hidayah itu nak kontrol tindak tanduk kita, jadi dosa menjadi pahala. Hidayah itu nak kontrol kita untuk pergi masuk syurga, itu dalam neraka. Yang salah bila manusia fikir siang malam nak bagi dapat rezeki banyak, dalam masa yang sama dia tak fikir nak cari hidayah Allah SWT. Mengaji tak mau, hidayah aku tak perlu, Quran aku tak perlu baca pun tak apa. Nanti aku mati orang baca Al-Quran tu di mayat aku. Hidayah aku tak cari pun tak apa. Pasal apa? Pasal benda tu benda yang bukan satu kewajipan, sedangkan hidayah itu benda paling penting dan diwajibkan oleh Allah untuk kita minta, dan minta saja tidak cukup, kena usaha bagi dapat. Maksudnya kita baca ihdinas siratal mustaqim, luar sembahyang kena cari hidayah itu. Kita baca warzuqni, luar sembahyang kita cari rezeki. Dengan arti rezeki, dua-dua benda kita minta kita kena cari. Bukan dekat rezeki dalam bentuk wang ringgit, dalam bentuk hidayah sahaja. Kesihatan kita minta, doa kena jaga kesihatan. Rabbighfirli warhamni warzuqni wa'afini, berikan kepada saya sihat wal afiat. Bahasa Malaysia berkata wal afiat itu bahasa Arab. Wa'afini, sihatkan saya. Sihat itu mana? Zahir dan batin, kata dalam syarah Azkar. Macam kita baca dalam Quran Qunut,
Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, wa afini fi man afait, sihatkan saya bersama dengan orang yang engkau sihatkan. Sihat itu mana? Dalam Futuhat Rabbaniyah ala Azkar Nawawiyah kata sihat zahir, sihat batin. Kita kena buat sihat zahir saja. Jerawat ada habis pergi hilang jerawat, panau ada pergi hilang panau. Yang penting zahir aku sihat. Kaki aku sakit tergeliat pergi cari rumput. Batin tak sihat, dia tak berubat, dia tak cari ubat. Salah. Kerana Islam ajak suruh sihat zahir, sihat batin. Zahir kita tak kena penyakit zahir, batin kita tak kena penyakit batin. Kena penyakit batin bila tak kena Islam. Kena penyakit batin apabila bercanggah dengan Islam. Kena penyakit batin bila riya ujub sum'ah. Kena penyakit batin apabila ada bakhil. Kena penyakit batin apabila dia lalai daripada Allah. Kena penyakit batin bila hati dia puasa nak buat jahat, tak suka buat baik. Itu penyakit dalaman yang mudarat dia akan dia tahu bila dia mati. Kalau di dunia dia tak puasa, dia tak tahu lagi. Maka kita baca doa qunut, di samping minta rezeki kita minta sihat. Hidayah minta nombor satu, nombor dua minta sihat. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikan petunjuk hidayah kepada saya bersama dengan orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Wa afini fi man afait, berikan kesihatan wal kesejahteraan kesihatan kepada saya bersama dengan orang-orang yang Engkau berikan kesihatan. Dia doa kena jaga kesihatan. Kesihatan hati kena jaga dengan kita mengaji, kesihatan tubuh badan kita jaga dengan kita pantang kalau kena sakit, pantang makan ubat, cari kesihatan dan sebagainya. Jadi benda-benda yang kita minta dalam sembahyang, sembahyang sudah mengajak bagaimana kita nak tanda diri kita di luar sembahyang. Kalau kita faham dan kita laksanakan bacaan dalam sembahyang tadi, supaya hidup kita tak terpukul oleh arus, tak jadi macam bulu burung yang ditiup oleh angin, tak jadi macam bola yang ditendang oleh budak. Bola tu tengah main bola, dia tendang di belakang, tendang di belakang. Sebab kita jadi macam bola duduk di kaki orang. Orang tendang di belah kanan, di belah kanan, belah kiri, gol, tak gol. Orang main bola lah, dia ligat bola, dapat bola tendang, lepas tendang ligat apa? Dia ligat cari, dapat, dia tak mau. Bila tak mau, pinjau, dia cari juga. Bila dia berhenti cari, bunyi whistle terakhir 90 minit. Masa tu berhenti. Orang cari duit gitu, cari duit, dapat duit dia tak mau beli, habis. Dapat duit cari juga. Tak apa kamu cari, kamu beli habis. Kalau kamu cari jadi pahala, kamu beli jadi pahala. Bila kamu cari jadi pahala, beli jadi pahala. Kalau kamu cari berdasarkan kepada ilmu, kamu beli berdasarkan kepada ilmu. Tapi kalau tak ada ilmu, cari jadi dosa, beli jadi dosa. Cari duit sampai tak sembahyang jadi dosa. Lepas dapat duit, beli benda-benda haram, beli dada, beli yang tak ada, jadi dosa. Cari tak betul, nafkah tak betul. Pasal apa? Pasal kamu cari tanpa ilmu, kamu nafkah tanpa ilmu. Tapi kalau kau cari dalam keadaan jaga ilmu, jaga hal yang haram tempat kamu kerja, kamu jaga benda wajib, kamu tak tinggal sembahyang wajib kamu lakukan, mengaji wajib kamu lakukan, dosa kamu tinggal. Masa kamu cari rezeki, kamu sedang mendapat rezeki dan pahala. Lepas kamu dapat rezeki, kamu simpan duit, kamu belanja dapat uang, dapat hajat yang kamu kedaki, pahala kamu dapat. Kamu beli berat, dapat duit kamu habis, tapi kamu dapat pahala kerana beli berat nak jamu anak bini kamu. Bila kamu makan, kamu dapat pahala. Selepas kamu makan, kamu rokok sujud kepada Allah. Selepas saya makan, saya syukur di atas rezeki ini, saya mengaji, saya ibadat, saya buat benda baik. Setelah kamu makan, dapat tenaga, dengan tenaga itu kamu jadi orang yang taat kepada Allah. Semua itu jadi pahala. Sehingga kan Nabi SAW sebut dalam hadis Imam Muslim, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa ma dhalika illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Aku sungguh heran, sungguh takjub heran kepada urusan ataupun diri seorang yang beriman. Orang yang iman dia kuat, aku heran dia. Pasal apa heran? 24 jam duduk dalam pahala. Inna amrahu lahu, semua urusan dia jadi kebaikan.
Semua benda dia buat jadi baik. Dia duduk tak malam pun duduk dalam baik. Dia duduk dalam tandas pun jadi baik. Duduk luar tandas jadi baik. Duduk dalam masjid jadi baik. Duduk luar masjid jadi baik. Siang jadi baik, malam jadi baik. Wa ma dzalika illa lil mu'min. Anugerah istimewa itu tak dapat melainkan kepada orang yang beriman. Orang yang Islam saja iman nipih-nipih itu belum tentu. Sebab setiap orang beriman mesti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Setiap orang Islam beriman mesti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Sebab iman benar dalam, Islam benar luar. Islam mengucap doa kita dengar dia mengucap. Sembahyang luar kita nampak dia rukuk yang tidak. Mengeluarkan puasa kita luar kita nampak dia buka puasa. Zakat luar kita nampak dia buka zakat bagi orang. Haji luar kita nampak dia buat keluri naik tawaf di Mekah. Tapi iman dalam. Kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, keyakinan kepada kitab-kitab, keyakinan kepada rasul-rasul, keyakinan kepada qada. Di 6 rukun iman itu semua perbuatan dalam. Ada orang luar dia boleh berpura-pura, dia boleh sembahyang sampai 1000 rakaat, tapi dalam dia tak yakin kepada kitab Allah. Dia tolak kepada mana-mana ajaran kitab Al-Quran. Maka iman dia perlu diperbaiki. Ada benda tak betul dalamnya. Kalau dia tak menerima sesuatu ajaran dalam ayat Quran atau dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, kerana masalah iman dia perlu dipelihara. Baca dalam mustika hadis ada ayat-ayat yang menceritakan iman dia kena jaga dengan tanda puasa. Bila dia pemain ajaran Islam, puasa, dia dengar orang dia kata, menyalah. Dia umpamakan suara tu bila dengan suara anjing, murtad tu. Benda rukun Islam ni tak boleh pemain. Ajaran Islam tak boleh pemain. Semayang tak boleh pemain. Dia kata aku bakal lebih kalau aku nak mayang. Apa tak mayang? Apa? Hang lebih putih nak mayang lalu. Oh dia buat daripada melawak tu. Tak boleh melawak terkeluar dari Islam. Melawak kata jadi murtad tu. Bab Islam dia tak boleh pemain. Salasun, hadis kata salas, hadis Imam Abu Dawud kata Islam. Salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 perkara, cakap betul jadi betul, cakap lawak jadi betul. Apa dia? Nikah, cerai, Islam. Menikah tadi melawak, cukup akad rukun jadi. Ada orang tua main dam dengan orang muda. Orang muda tu kata, ni saya pergi pakcik, kalau kalah dam dengan saya naik haji awal. Saya nikah dengan pakcik dan nama sekian. Pakcik dia kata, aku nikah anak aku dengan aku terima ada. Ada saksi je kan, tapi dia tengok main dam. Kawan ni kata aku nikah anak aku lama sekian dengan hak, kawan dia kata aku terima. Nikah amat depan dam, depan dam, sah terus. Oh bukan nanti tu imam, apa tu wali, tinggi benda tu imam. Kita duduk di masjid, wakil kata imam. Kita tak mau angkat nikah lain. Kita nak angkat nikah pun kata, tadi aku nikahkan dengan tu imam, pergi rosak terus. Akhirnya kita terima kata istighfar dulu, astaghfirullahaladzim. Bagi wakil kata imam. Tu imam pun angkat nikah kan. Kadang tu orang tumpah bukan ni, tu orang tu peluh mau. Dah kali ada orang jawab, aku terima anak nikah tu imam dengan aku, pergi tu. Ketak angkat nikah. Jadi kes angkat nikah menyusahkan. Pasal kita tak banyak angkat nikah hari kita bagi kat tu imam. Tu imam tak pergi gempak nak orang. Kadang-kadang lambat. Zaman dulu saya pernah tengok angkat nikah lepas Isyak ke 12 baru selesai. Dia gemuk tak terkeluar. Ada lagi teruk ni mati ya saudara. Tu imam habis angkat nikah dia ketak dia kentut dengan tu imam. Oh, selera saksi-saksi semua. Aku aman teruk kan kentut. Aku ketak lah kentut dengan tu imam. Faham tak? Selera ni. Sampai bini dia kata malu jadi bini dia kata apa lelaki yang kondok lampu dengan tu imam. Mati lah. Tu imam pun mati lah. Jadi kadang-kadang dalam hadis kata, dalam kitab kata menikah tu tak boleh melawak. Kalau melawak jadi maksudnya apa? Kalau seorang wali menikahkan anak darah ya, dengan seseorang yang kata saya melawak, tiba-tiba ada saksi jumpa 2 orang, saksi tu adil, terus jadi walaupun depan berpandang. Tapi orang tak nampak ajar tu
Lawak ke nayang dapat penuhi tak atau dia bini dia awal tu dia tak boleh melawak. Yang kedua tak boleh melawak, cerai. Jangan dia sembang kedai kopi bini anak dia kau cerai ada jatuh rumah. Benda tu dia melawak. Walaupun melawak dalam laporan filem yang ketiga Islam tak boleh melawak. Tak boleh wah ni mayang ni tak wajib kat aku, mayang orang tu ijma' ulama kata wajib, kita dia melawak kita tak wajib. Tak boleh ijma' pada Islam. Jadi dalam kitab Mustika hadis ada senarai benda-benda tak boleh melawak. Antara benda tak boleh melawak mempermainkan hukum Islam. Dia kata kalau potong tangan orang mencuri dia tadi nak makan sup tangan. Tu benda tak boleh melawak. Kalau melawak keluar pada Islam. Pasal potong tangan orang mencuri dia hukum Islam. Daripada dia kata guna batu kecam orang zina, dia guna buat jalan raya. Dia buat pemain tu. Ada saya dengar seorang cerita orang melawak ustaz tu mengajar, dia kata hari akhirat esok duduk di padang mahsyar. Padang mahsyar ni matahari dekat dengan kepala. Peluh tu ikut kadar amalan tu. Ada peluh sampai ke pinggang, ada peluh sampai ke tengkok dan sebagainya. Dia jawab apa? Kalau dia yang tebu macam tu laku langsung tu. Orang dia sebut pandai padang mahsyar, dia sebut yang tebu je tu. Ada juga orang pemain ni cerita orang melawak, saya bisa dengar. Orang ni dia kata kalau tak semayang dia kata tak puasa akhirat esok mati masuk neraka jahanam. Dia kata dah jahanam kalau keluar mana tu hujung jahanam. Kata hang itu hujung. Jadi walaupun benda tu benda nampak melawak, tapi itu boleh merosakkan akidah. Orang yang melawak sebaiknya boleh keluar dari Islam. Pasal apa? Islam dah buat senarai benda-benda yang boleh murtad, benda-benda tak boleh melawak, tak boleh bermain. Maka hukum Islam, ibadat, benda-benda yang kait dengan benda-benda fardu, benda-benda yang jelas dalam Islam, benda tak boleh main. Siapa pemain walaupun bergurau, jatuh dari Islam, keluar dari Islam. Cuma orang yang boleh cerita tu macam saya cerita, saya nak mengajak orang, boleh harap. Tapi kalau saya dalam melawak kedai kopi, haram, tak boleh. Contoh-contoh yang disebut oleh para ulama. Jadi ada dalam kitab Mustika hadis, bila seseorang itu azan, dia kata salah dah, dia tak pernah bayar semua itu. Dia dengar azan dia benci, dia kutuk, dia kata betul bila itu salah. Dia umpamakan suara bila dengan anjing, umpamakan azan anjing. Dia keluar dari Islam. Kalau dia tidak bertaubat, dia mati sebagai orang dari Islam. Alhamdulillah. Jadi ada benda-benda yang kita tak boleh mempermainkan. Jadi kita patah balik kepada tajuk kita, masa pun tidak mengizinkan habis lah baru baca sebagai tak tahu lah bila tu nak kata masa kita mati tu baru kata. Jadi tajuk kita bagi ni iaitu tawakul. Tawakul maksudnya hati kita bergantung, berserah kepada Allah. Allah sebagai wakil untuk melaksanakan apa yang kita hajati, benda baik yang kita hajati. Tetapi luaran kita kena berusaha. Dalilnya jelas sekali, dalil yang mudah selalu kita dengar. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu biqana." Kalau kamu semua bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan bagi kepada kamu seperti mana Allah bagi kepada seekor burung yang keluar di pagi hari, seperti mana sekumpulan burung yang keluar di pagi hari, perutnya kempes, pulang di petang hari, perutnya gemuk, perutnya penuh. Jadi kalau kamu betul-betul tawakal, kamu akan dapat apa yang kamu nak, macam burung tu dapat. Tapi burung tu bukan dia tidur dalam sarang, pagi dia keluar pergi cari makanan, balik perut dia gemuk. Maka kita yang bertawakal, kita minta hidayah. Ada masa kita cari hidayah, kita minta kesihatan, kita pelihara kesihatan, kita cari ubat kalau kita sakit, kita minta rezeki, kita kejar cara halal, berbelanja cara halal. Apa yang kita minta, bila kita berusaha dengan cara yang betul, hati kita bergantung kepada Allah, sampai satu masa hajat yang kita hajati Allah akan bagi. Dan rezeki yang paling baik, kesihatan yang paling baik, petunjuk yang paling baik, petunjuk untuk masuk syurga. Rezeki yang paling baik, nikmat dalam syurga. Dan kesihatan yang paling baik, kesihatan dalam syurga. Sebab itu Quran kata, pokoknya masuk syurga, dia kata dalam syurga Allah dah bagi hidayah kepada kita. Ucapan ahli syurga dalam syurga, Quran kata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah untuk syurga ini. Orang yang masuk syurga dia kata, aku masuk syurga dengan hidayah Allah bagi aku, petunjuk Allah bagi aku, sehingga aku boleh masuk syurga sekarang. Jadi
kita nak masuk syurga akhirat besok, kena cari hidayah sekarang supaya kita dapat hidayah dalam syurga, hidayah untuk masuk syurga. Kita nak pergi ke tempat yang baik, nak dapat cerah jalan masuk tempat yang baik, kena cari jalan yang cerah sekarang, iaitu agama Allah SWT. Afaman syaraha Allah sadrahu ala al-Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Barang siapa yang Allah lapangkan dada dia untuk menerima dan menghayati Islam, sokong Islam, terima Islam, suka Islam, ajak orang berislam, fa huwa ala nurin min rabbih, dia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Hati dia terang benderang. Kalau dada dia terima Islam, kalau hati dia setuju dengan Islam, kalau hati dia tunduk patuh kepada Islam, kalau hati dia menyeru diri dia dan orang lain menegakkan ajaran Islam, maka orang itu dalam terang sampai terang masuk syurga, terang dalam kubur dan terang dalam syurga. Doa tahajud kita baca, Allahumma ja'al fi qalbi nura waj'al fi qabri nura. Jadikan dalam hati aku cahaya, jadikan dalam kubur aku cahaya. Itu sama-sama dapat di masuk syurga. Jadi seseorang yang terang mata dia saja tak cukup, mesti terang hati dia. Macam mana nak jadi terang hati? Kalau ada hati dia menerima dan menghayati ajaran Islam secara Rasulullah. Masa tidak mengizinkan, insyaAllah minggu depan kita sambung tajuk kosong yang sama, kosong 14. Sebaliknya ulama yang jahat. Sebelum itu nombor 5 dia kata, aku dapati ada orang yang bergantung kepada jual beli dia, bergantung kepada pekerjaan dia, bergantung kepada kesihatan dia, tetapi aku bergantung, hati aku bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Luar aku hanya berusaha, tapi aku bergantung bukan kepada bos aku bukan bergantung kesihatan kepada doktor, aku bukan bergantung kepada rezeki kepada bos aku bukan bergantung rezeki kepada pekerjaan aku usaha, tapi aku bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya Allah Ta'ala. Ada dua soalan. Yang pertama, jemaah muslimat nak mula saf kedua, mulai dari mana dulu? Jemaah muslimat dengan muslimin sama. Untuk saf pertama, kalau kita semayang yang lelaki tu, kalau kita semayang jemaah lelaki, imam duduk sini, saf yang pertama mula di tengah, makmum yang pertama duduk betul itu imam, makmum yang kedua sebelah kanan makmum yang pertama, makmum yang ketiga sebelah kiri makmum yang pertama, makmum yang keempat kanan, kelima kiri, keenam kanan, ketujuh kiri. Untuk saf yang pertama kanan kiri seimbang sampai penuh. Untuk saf yang kedua duduk betul imam, kanan dan penuh dan kanan, kiri sampai penuh. Itu mazhab kita. Ada sebagian mazhab bola kanan terus, lepas kiri dan penuh. Itu mazhab dia. Jadi untuk saf yang kedua dua cara susun. Cara pertama duduk betul imam, lepas tu penuh kanan sampai habis. Habis dah penuh belah kanan, penuh belah kiri sampai habis. Itu mazhab kita. Saf ketiga dan seterusnya sama saudara. Jadi kita faham, kalau kita di sembilan jemaah, kita duduk di saf pertama, pastikan kanan kiri lebih seimbang. Kalau sengit belah kanan, kita duduk belah kiri, sengit belah kiri, kita duduk belah kanan. Kerana saf pertama dia kena seimbang kanan kiri. Betul di imam jemaah, saf belah kanan ada 2, belah kiri kena 2, belah kanan 3, belah kiri 3, belah kanan 4, belah kiri 4, sampai penuh dalam keadaan seimbang. Untuk saf kedua duduk tengah betul imam, kanan dan penuh. Habis penuh belah kanan, kiri sampai penuh. So ketiga dan seterusnya macam saf yang kedua. Baik, orang perempuan sebanyak sama-sama perempuan, imam perempuan dia tak macam imam lelaki. Imam lelaki dia duduk 3 hasta depan, imam perempuan 2 cara. Sama ada dia duduk sama dengan saf yang kiri kanan, itu orang tak kena yang berarti imam. Dia ni imam dia duduk sama dengan dia. Apa dia duduk berarti imam ni timur angka ke 6 ni. Maka sebagian ulama kata sunat bagi itu imam perempuan kalau semayang sama-sama perempuan dia di depan sikit pada makmum yang lain.
Satu dua tapak dia duduk depan. Bukan dia duduk sama macam kita orang lelaki. Orang lelaki dia ada 3 hasta. Orang perempuan tu imam lajak depan sikit. 2-3 tapak, 1 tapak, 2 tapak. Supaya orang nampak terlajak ke depan itu untuk imam. Itu imam makmum yang lain duduk kanan kiri kan. Bukan duduk betul kan. Sebab pada itu ada jadi rokok kena bunga kan. Kalau sembahyang sama-sama perempuan, makmum untuk imam perempuan hanya terkehadapan sedikit daripada makmum belakang. Untuk imam perempuan hanya depan sedikit daripada makmum belakang. Depan dia 1-2 tapak ataupun 2-3 tapak. Bukan 1-3 hasta macam lelaki. Itu disebutkan dalam kitab-kitab tentang sembahyang jemaah dan lelaki perempuan. Kalau sembahyang sama lelaki perempuan macam kita sembahyang awal, maka makmum yang perempuan untuk saf kedua sama dengan saf kedua lelaki. Maksudnya duduk tengah, lepas tu kanan tengahkan kanan, hadir tengah kanan di belah kiri. Saf ketiga dan seterusnya sama dengan saf yang kedua. Itu cara menyusun saf yang disebut dalam kitab. Jadi kita faham bahawasanya kalau sembahyang jemaah sama-sama lelaki ataupun lelaki dengan perempuan, kita dapati itu imam duduk depan daripada makmum. Jarak dia lebih kurang 3 hasta. Jarak dia di antara saf pertama dan saf kedua sedemikian. Itulah saja jarak antara kita dengan makmum. Semalam saya bincang di surau di Tawaf semalam dalam bab sutra. Sutra hanya menurut mazhab Maliki hukum dia wajib. Menurut mazhab kita dan jumhur ulama ada sunnah muakkadah, sunnah yang amat dituntut. Dan sutra ini dia banyak tahap. Sutra yang paling baik adalah dinding. Maksudnya kita sembahyang sunat, paling bagus duduk kat ni. Nombor 2, tiang. Kita pergi sembahyang masjid besar, habis sembahyang Jumaat, kita nak sembahyang ba'diyah. Kita nak pergi dinding depan, Jumaat kita duduk belakang, kita cari tiang. Kita sembahyang, kita dengan tiang jarak dia 3 hasta. Dengan tiang tu nak duduk tahu lah, duduk sebelah kiri tiang atau kanan tiang. Jangan duduk betul tiang. Betul tiang yang orang sujud ke tiang, dan kita pegang lah, duduk sebelah kanan atau kiri tiang, dan jarak kita antara tiang adalah 3 hasta. Pilihan ketiga, tak ada tiang, letak benda yang tinggi. Tinggi dia paling kurang 30 cm, lebih kurang 1 kaki. Letak meja ke, beg ke, letak benda tinggi. Itu pilihan yang ketiga. Pilihan keempat, tongkat. Tongkat ni kalau ada tanam boleh baca. Kalau sini nak baca, terjun lah. Tapi kalau ada tongkat yang jeli, tak. Pilihan yang kelima, kalau tak ada tongkat, buat garisan. Garisan ada yang jenis-jenis, ada garisan ni. Buat garisan. Maksud kita dengan garisan 3 tu, siapa tak ada lintas, perintah kita perintah. Kalau tahan tak lintas, kita kaya dia tu mati tu. Kita tak kena kisah. Sebab apa? Kita menahan orang yang nak lintas depan kita. Pilihan yang ke-6, setelah tak ada 5 pilihan tadi, baru pilih yang nombor 6. Apa dia nombor 6? Kita hampar sesuatu hamparan musalla, tempat sembahyang kasajadatin, seperti sejadah dan seumpamanya, yang itu nombor 6. Pilihan yang terakhir. Jadi sebagian ulama dia kata, kalau kita sembahyang di masjid umpamanya sembahyang Jumaat, tu imam di rumah duduk dalam ihram. Oleh kerana hari lain, waktu lain pada Jumaat, makmum tak ramai, tu imam lawan keluar duduk di luar. Bila tu imam lawan keluar duduk di luar, jarak dia antara dinding jauh lah, bukan 3 hasta, 3 depak. Berarti depan tu imam tidak ada sutra. Sutra itu sejadah itu pilihan ke-6 dan tahu dinding. Maka sebahagian ulama kata, kalau kita sembahyang jadi imam, sutra itu imam itu merupakan sutra kepada seluruh makmum yang lain, tiba-tiba tu imam tak ada sutra, menyebabkan dia telah melakukan satu perkara makruh, sebaliknya kena ada sutra. Jadi kalau tu imam nak sembahyang melak, kena ada benda depan dia, macam pengadang, untuk menjadikan sutra bagi tu imam. Oh, dinding jauh. Mana bukti dia? Bukti dia di Mekah. Tu imam Mekah, depan dia ada pengadang. Padahal dia dengan Kaabah banyak benar. Pasal mana pengadang?
Karena itu sunnah muakkadah menurut mazhab kita, dan fardu wajib menurut mazhab Malik. Dia ada kena Imam Sudai dan sebagainya. Kalau tak ada itu, paling kurang batal mikrofon. Tak apa. Kalau ada, meja boleh jadi pengadap. Kalau tak ada, maka dia telah melakukan satu perkara meninggalkan perkara sunnah. Banyak anak masjid kita orang dulu macam apa? Tanya semua Jumaat dia keluar dia bilang. Dia kata ni sejarah sudah jadi sutra. Sejarah ni pilihan ke-6. Boleh juga, tapi last lah. Pilihan terbaik benda yang tinggi. Paling kurang 1 kaki. Ataupun 2,5 30 cm kalau kita jauh kita model lah. Maka kalaulah seseorang itu nak sembahyang sunat seorang-seorang, nak bagi ada sutra, yang paling baik dia cari dinding ataupun dia cari tiang, ataupun kalau sejarah juga pilihan yang ketiga. Ini saya pun saya menteri nak naik. Kalau masjid-masjid pun saya tengok banyak yang tak naik. Kalau kita di Mekah, kita tengok amalan itu wujud. Tempat saya Muhammad bin Ali Maliki, dia sembahyang jauh pada dinding. Dalam masa yang sama depan dia ada kayu pengadap yang dibuat macam penutup tu. Itu sutra. Jadi jarak sutra adalah 3 hasta. Sejarak kita sembahyang. Itu masalah sutra. Orang boleh tak? Kalau orang duduk depan kita, dia harus sebagai sutra. Jadi dia tuang ni, orang saya boleh bergerak. Dia duduk depan kita ada takbir, dia keluar belakang ni, hilang sutra dia. Jadi seloknya benda yang dia tak pergi mana lah. Kalau dia pergi juga, kita pergi terus. Kita bayang dalam belahan. Itu jadi sutra. Itu masuk nombor 3 lah, yang benda tinggi. Teratur itu jadi sutra. Yang tu boleh tak sutra. Macam mikrofon. Yang jadi masalah, lapang tak apa. Maka dia telah meninggalkan satu sunat, iaitu sutra yang sunat muakkad kena ada depannya. Macam kita bayang ni, kita pakai dulu. Itu dia sutra tak depan. Jadi sebab itu dalam saya mufti suruh tulis satu kitab akan dicetak. Kitab dia tadi dah pembinaan masjid menurut sunnah. Jadi saya buat satu bab ni, dalil dia. Di antara saya tulis, sekiranya orang nak buat masjid, maka digalakkan mihrab dia tidak terlalu luas. Pasal apa terlalu luas? Karena kadang-kadang terlalu luas sangat, tu imam akan duduk jauh pada dinding. Duduk jauh dari dinding, mana jauh pada sutra. Sedangkan dia bukan sutra selama makmum ada 1,500 sutra pakai sutra tu imam. Tu imam tak ada sutra. Maka dia telah meninggalkan satu sunat. Melainkan kalau nak buat juga, ada ruang untuk letak meja Quran itu. Maka meja Quran itu jadi sutra. Kalau dia tak tahu, maka tak ada sutra. Yang sebenarnya kita sembahyang di sebagian masjid dengan orang asam, kita tengok tu imam di sembahyang tengah-tengah. Dia tinggal dia kata, kita sembahyang ayat boleh duduk dalam tu, pun panas lah. Tapi memang tak ada orang. Time lain orang habis 1,000. Time sembahyang ada 7 orang, sembahyang orang ada 7 orang. 7 orang pula masuk 4 orang. Tak masuk 3 orang, dah tak kita duduk tengah-tengah halaman sama-sama kita. Bila duduk tengah-tengah halaman, depan dia tak ada macam tu, tak ada tiang, tak ada benda, maka dia telah meninggalkan satu sutra. Walaupun ada sejarah itu pilihan yang terakhir, pilihan yang ke-6. Jadi yang ni mungkin benda baru saya harap. Saya baru dapat. Cuma banyak lagi masjid buat itu. Jadi kalau orang yang bertugas sebagai AJJ masjid atau masjid imam, dia boleh datang kata imam dah. Hari ni yang mengaji dapat benda baru, iaitu sekiranya imam sembahyang jemaah orang asal sejadah dia duduk tengah-tengah halaman, dia telah meninggalkan satu sunat, iaitu mewujudkan sutra. Paling kurang kena ada batang mikrofon atau bila ada bang tu tak depan, ataupun pakaian tu. Tak ada meja, tak apa. Jangan biar sejadah ada depan tak ada apa. Kerana dia meninggalkan salah satu perkara yang sunat muakkad. Banyak soalan ini tak habis. Kita jawab ringkas. Soalan yang kedua, soalat berjemaah dalam satu saf ada lengkap satu orang. Apakah pahala yang dapat oleh orang yang seorang itu? Apakah yang perlu kita buat kena tarik? Tak. Jadi kalau kita pergi sembahyang jemaah, ada ruang kosong depan kita. Kita yang bila satu-satu saf itu ada ruang kosong, kerja untuk memenuhkan ruang kosong itu adalah kerja orang belakang, bukan orang kiri kanan. Orang belakang dulu. Maksudnya kalau saf pertama ada seorang dikeluar dari sembahyang kosong, maka saf kedua mesti dia tu kena langkah ni. Langkah dia nanti kali turun-turun, ini langkah kalau jogging pula,
Apa tu masuk melentah desa lah, batal semayang, dia kena langkah sekali ataupun selalunya 2 kali, sekali sampai, ataupun sekali 2. Jadi langkah sama ada 1, 2 berhenti, ataupun 1 berhenti, 1 berhenti, 1 berhenti, 1, 2 boleh juga, jangan 1, 2, 3. Itu berbatal tu 3 kali betul-betul batal. Baik, 2 kali langkah sampai. Bila dia langkah main depan, hak belakang langkah main depan dah, belakang langkah main depan dah, langkah main depan dah, seterusnya. Jadi tugas memenuhi tempat lapang tu tugas orang belakang. Tiba-tiba orang belakang tak main sebab dia tak tahu, ataupun dia pun belakang tak ada apa lah, maka orang kiri kanan kejap. Orang kanan kalau belah ni kanan tidak main-main, kalau belah ni orang kiri tidak main-main ni. Pasal apa? Pasal orang belakang tak masuk. Orang belakang masuk tak masuk dengan sebab belakang tak ada siapa lah, satu sah yang semayang, ataupun ada tapi dia tak main. Pasal apa? Dia buka, dia tak tahu kalau orang tak ada depan dia. Dia tak tahu kata tak, dia tak nampak kan. Kita pun kenal. Jadi kiri kanan tu memenuhi setelah mana orang belakang tak main. Itu masalah memenuhi saf di hadapan. Satu lagi memenuhi ataupun kebak saf kita yang berada di belakang. Kita main saf pertama dah penuh, kita kena buat saf baru. Nak mencelah tak boleh, kita kena duduk betul-betul. Kita duduk betul-betul, duduk seorang-seorang, maka kita kena ada kawan tu sebelah, baru jadi saf yang kedua. Kalau duduk seorang-seorang tak jadi saf. Siapa yang sembahyang seorang-seorang duduk di belakang, tak ada teman sebelah dia, dia tak cari teman sebelah dia, hukum dia batal menurut 3 mazhab. Tak sah sembahyang itu menurut mazhab Hambali. Mazhab Hambali kata wajib kena ada teman sebelah. Mazhab kita sunat, kalau tak ada maka sembahyang seorang-seorang. Maka kita kena tarik orang depan. Tunggu keliling tengok tak ada siapa main lah, sembahyang pun tak habis lah. Saf rakaat yang terakhir kita kena panggil orang depan main. Cara panggil dia bukan apa, "Oi, tolong main belakang." Tak. Cara panggil dia masuk dalam sembahyang tu, Allahu Akbar, baru langkah tarik dia. Jangan pergi tarik awal. Ada orang dia pergi kosong dia pergi tarik awal tu. Tarik awal tuan-tuan laju terlajak kunuk tu dia pun usalli dia jenis gagak dia. Kawan tu kunuk duduk seorang-seorang, dia tak bisa nak sembahyang, menyebabkan dia telah menyebabkan kawan tu melakukan perkara duduk seorang-seorang belakang. Pasal apa? Hang tak masuk dalam sembahyang ni, hang panggil dia main dah. Bila dia main, hang tak sembahyang lagi, hang pun duduk usalli. Berarti hang telah menyebabkan dia duduk seorang-seorang, melakukan perkara-perkara duduk di saf seorang-seorang. Maka dengan kita pegang kata, sekiranya kita datang lewat, kita nak tarik orang, kita takbir dulu, Allahu Akbar, kita masuk dalam sembahyang, kita langkah, kita tarik. Kita tak langkah tak sampai jauh, kita langkah agak tangan kita sampai, kita pegang dulu dia tarik. No, tak main lagi, langkah lagi, tarik. No, tak main lagi, tarik. 3 kali tarik dia buat taktihah. Dia pergi dia tarik dia orang umur dia memang tak main. Kita tarik dia kek lah, kacau aku lah. Jadi mana dia tak mau main, dia sebab tak tahu dan sebagainya. Jadi kalaulah keadaan sedemikian berlaku, sunatkan kita tarik. Bagaimana pengurusan jenazah jemaah yang mati dalam rekuhan di Mina, dari si kafannya, solat jenazahnya, kedudukan hajinya? Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW buat haji dengan para sahabat. Ada sahabat yang terjatuh daripada kenderaan, dipijak oleh kenderaan dan mati. Bila mati Rasulullah SAW mandi kafan. Cuma masa kafan jangan bubur minyak wangi. Masa kafan jangan tutup tempat yang terlarang. Kalau orang lelaki ihram dari kepala, jangan tutup kepala dia. Kalau orang perempuan ihram dari muka, jangan tutup muka dia. Itu mayang macam biasa. Dan haji dia akan bangkit dan keadaan bertalbiyah. Kalau dia masih dalam talbiyah, dia bangkit sebagai seorang yang mati dalam ibadat, mati sebagai seorang yang duduk dalam ibadat, bangkit dan keadaan ibadat sedemikian. Saya sebagai satu saksi kepada dia. Jadi orang perempuan kalau dia pergi haji, duduk dalam haji dan umrah, dia kena ingat muka dia tak boleh tutup. Ada jemaah Indonesia dia pakai ni macam orang semua racun orang Imam, dia kata jelpu lah apa. Kalau ikut mazhab kita, kalau tidak terpaksa orang jangan pakai. Memang tak terlalu berat pun, orang ni tak tutup, tak dia tak ada apa, kita yang perlu tutup. Dia sudah menutup satu kawasan yang terlarang ketika ihram. Jadi jangan ikut jemaah Indonesia. Jemaah Malaysia alhamdulillah, dekat lagi bila pergi buka haji umrah dalam ihram, muka dia terbuka, wajib buka muka. Itu untuk orang perempuan. Orang lelaki ihram lagi kepala, wajib buka muka, dia berkelbai.
pakai payung tak apa, tapi pakai lebay tak boleh, pakai sopan tak boleh. Keluar pada ihram baru boleh pakai. Kalau dia mati tengah tu, maka ketika kafan mayat dia, kepala dia tidak boleh ditutup. Ketika ihram tak pakai minyak wangi, maka ketika mandikan mayat dia tak dibuat minyak wangi. Itu di antara perkara yang terlarang. Dan solat jenazah biasa dan hajinya akan diberikan pahala berada dalam keadaan ihram. Bagaimana kita berada di Madinah dalam 3 hari? Bolehkah solat jamaah setiap waktu? Boleh. Tapi orang tak pernah buat solat jamaah tadi tak payah rumah lah. Mayang luar asal jamaah takrim. Kita mayang luar dengan masjid, dengan imam masjid Nabawi. Asal kita pergi mayang luar rakaat qasar. Boleh, tak ada masalah. Tapi asal kita mayang luar rakaat dengan kita senang jemaah dengan beribu manusia, mana lebih baik? Tentu dengan jemaah dengan beribu manusia lebih baik. Sebab itu di Madinah, walaupun boleh puasa jamaah sebab kita duduk sana 3 hari 3 malam, kita tetap sembahyang macam duduk di Malaysia sebab kita dapat pahala berjemaah yang ramai. Kalau kita sembahyang puasa jamaah, puasa sembahyang jamaah lohor bersama tu imam, asal sembahyang 2 rakaat kita bersama jemaah kita pahala sikit. Pasal apa? Pasal jemaah tak ramai. Baik kita sembahyang macam biasa, lohor 4 rakaat, asal 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, asal isya 4 rakaat. Bila kita dapat orang jamaah, buat masalah bermusafir ke Mekah, buat puasa jamaah di hotel atau buat puasa jamaah di Bir Ali, silakan. Kenapa? Karena ketika itu kita boleh puasa jamaah karena kita bukan bermukim di Madinah, kita hanya duduk 3 hari 3 malam. Bolehkah solat jamaah setiap waktu? Sejauh solat dia boleh. Pada hari terakhir bolehkah solat jamaah dan puasa di hotel atau Masjid Nabawi? Boleh juga. Jadi jawapan dia boleh karena di Madinah kita masih bermusafir, karena kita menetap sana hanya 3 hari sahaja. Dekat Adakah zakat emas yang dipakai juga perlu dikenakan zakat? Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i kata, sekiranya emas yang dipakai itu lebih daripada kadar uruf, kadar adat sesuatu tempat, maka tetap diwajibkan zakat walaupun dia pakai tak pernah buang. Kadar lebih daripada uruf adat tempat itu. Jadi adat orang Kedah, keluar fatwa dari Kedah, sekiranya emas yang dipakai lebih daripada kadar 170 gram ke atas, 85 gram itu adat yang biasa, masuk 86 dia telah lebih daripada adat. 86 gram Antai Mah Subang lebih daripada 85, naik 86 dianggap lebih. Cuma walaupun lebih tak kena bayar lagi, masih baru 86. Bila lebih? Bila kena bayar? Apabila jadi 2 kali ganda, 85 kali luar. 85 kali itu had yang kebiasaan orang Kedah, dikatakan uruf orang Kedah, 85 gram. Bila dia pakai 86, 96, 100, 150, dianggap lebih daripada had, tapi tak kenal lagi. Kenal bila? Bila jadi 2 kali ganda, 85 kali 2 berarti 170. Sekiranya seorang perempuan pakai barang kemas, ditimbang barang kemas dia, kadar dia lebih dari 170 gram, 200 gram, 250, 500, kilo, 4 kilo. Pakai 4 kilo boleh pupuk, pakai rantai gelang lah. Lalu yang orang perempuan ni kalau dia pakai banyak, dia pergi tempat kenduri, hidup tak kendorong, dia duduk tempat orang cerok nasi, dia cerok nasi tu, time orang tak ada nasi, dia tahu. Pasal mana tahu tu? Lengan dia tu, tujuh nampak je kanan. Kalau dia cerok pun gerang bunyi. Ini dia penuh. Kalau dia beli timbang, kadang dia lebih pada 170, maka kena keluar zakat. Macam mana cara keluar zakat? Tolak 85. 170 barang dia, tertolak 85, berarti 85. Keluarkan 2,5% daripada yang berbagi. Oh, barang dia 200 gram, barang dia 500 gram, tengah kilo dia pakai 500 gram, 500 tolak 85, bagi lagi 425. Nilai 425 tu berapa ribu? Keluarkan 2,5% daripada nilai yang berbagi. Itu cara nak orang zakat menurut pejabat zakat negeri Kedah. Sekiranya barang kemas yang perempuan tu pakai lebih daripada 170 gram, kalau dia pakai 169 gram ke bawah, tak perlu bayar, tak kena keluar, pasal dia pakai. Itu formula yang dikeluarkan oleh pejabat zakat. Jadi nak bagi rujuk lebih pasti lagi, boleh rujuk kepada pejabat zakat daerah masing-masing. Saya dengar ustaz tu agak kenal, saya pakai tengah kilo, nak keluar macam mana, dia akan beritahu 1 gram berapa kali berapa. Jadi
Uruhnya 85 gram. 85 gram tu ingat sikit dah, banyak maklum. Kalau 1 gram 170 kali 85, berapa ribu lah? Puluh ribu lah lebih, belah-belah ribu lah tu. Tiba-tiba kita pakai 26 ribu. Barang kemas yang mana? Ada 30 ribu tak ada lah. 30 ribu tu memang kena orang dekat. Tapi bukan 2,5% daripada semua. 2,5% daripada tolak 85 ribu. Jadi kalau barang kemas dia kita kata 40 ribu, dia tolak 85 gram, tolak belah-belah ribu dan 10 ke 11. Tolak bagi lagi 30 ribu, maka cara nak orang zakat dia bahagi 2 kali. Pertama bahagi 10, lepas tu bahagi 4. Kalau zakat dia 40 ribu, keluar bahagi 10 dapat 4 ribu, bagi 4 dapat 4 ribu, bagi 4 dapat 1,000. Barang siapa yang punya barang kemas yang nilai dia 40 ribu, zakat dia 100 ribu ringgit. Tapi dia nak 40 ribu setelah dia memiliki 50 ribu lebih, barang yang dia pakai itu lebih pada 50 ribu, iaitu dia tolak 85% yang awal. Tolak 85% bagi yang dah, nilai awak 40 ribu, zakat dia 1,000. 80 ribu barang kemas dia, zakat dia 2 ribu. Jadi kita boleh sembang kadang-kadang barang kemas tak sampai 2-3 ribu tu, bisa emas boleh beli, emas tak ada. Jadi kita sendiri kita boleh tahu barang kemas yang kita pakai berapa. Untuk kita kepastian kita pergi rujuk pejabat zakat, bagaimana nak keluarkan zakat barang kemas yang melebihi daripada 170 gram. Kalau kurang pada 170 gram, itu sampai 69 ke bawah, tak kena zakat. Barang siapa yang barang kemas ada 20 ribu tak baik, semua 20 ribu tak baik, maka dia tak kena barang. 20 ribu kata 20 ribu kena. Jadi kita nak tahu 85 gram tu berapa ribu, kena tanya dapat zakat. Dia tak sama di antara 1 bulan daripada 1 bulan, kadang naik kadang turun. Kena tanya nisab zakat dari berapa, dia akan harap berapa ribu, 11 ribu kan, 12 ribu kan, 13 ribu kan. 2 kali ganda lah tu baru kena, tak sampai 2 kali ganda tak kena. Jadi saya nak nilai gram mudah. Seorang tokey Cina meminta seorang Muslim untuk membaca doa selamat untuk pekerja-pekerjanya dalam bahasa Melayu kerana dia ingin tahu isi kandungan doa tersebut. Tokey Cina itu membuat kenduri untuk pekerjanya yang bermiangkau, kebanyakannya orang Melayu. Saya ingin tahu apa hukumnya, mohon penjelasan. Terima kasih. Pertama sekali, makanan yang dimasak mesti orang Islam. Takut jumpa bahan kawan. Oleh kata saya ni Cina nak buat kenduri, nak hantar mana? Hantar main pondok. Contohnya, siapa masak? Si fulan dan si fulan. Orang yang masak tu orang Islam. Bahan-bahannya elok. Cina tu beri kita makan apa? Boleh. So macam doa pula dalam bahasa Melayu, doa tu doa baik, bukan doa tak elok. Silakan. Lagi bagusnya cari Cina baca doa bukan senang. Kira-kira 2 minit. Bagaimana hendak mengubat penyakit hati? Dia kena mengaji ilmu tasawuf, mengaji kitab Imam Ghazali, cari kitab penawar bagi hati, kalangan Syekh Abdul Qadir Mandiri, cari kitab Hidayatus Salikin dalam bab Al-Munjiat wal Muhlikat, Sayyidus Salikin, ataupun kitab yang Rumi yang mudah baca, Bimbingan Mukminin, ada Rumi ada Jawi, Kasar kepada Hayat Al-Qadhi. Ini juga termasuk kitab ini, cuma hidup belakang kali bab Munjiat dengan Muhlikat. Nak kawal hati kita daripada tak membuat jahat, kena rajin bayar tahajud. Mana bayar tahajud itu kelebihan dan manhatun adil ismi, melarang daripada buat dosa. Kalau bayar mudah saja nak buat dosa juga, kena istighfar banyak, taubat banyak. Adakah orang munafik itu tahu bahawa mereka itu munafik? Ya. Ada orang tahu dia munafik tapi dia jadi munafik juga. Ada orang tak tahu. Yang tak tahu tu nama jahil murakab, atau tu nama jahil basit. Tak tahu jahil basit, tak tahu kerana dia jahil tu nama jahil basit. Tahu kerana dia jahil dia pergi lagi, itu jahil basit. Tak tahu kerana dia jahil, tak tahu kerana dia jahil tu nama jahil murakab.
Jadi orang munafik ni kadang dia sedang dia munafik tapi dia tak meneruskan sifat nifak dah. Ada kadang dia tak sedang duduk belakang ni tak sedang dia teruk lagi. Jadi kadang-kadang dia sedang, dia tak betul, kadang-kadang dia tak sedang. Orang yang sedang dia tak betul tapi tak yang dia tak betul juga, yang tu nama dia al-maghdubi alaihim. Orang yang tak betul, dia tak sedang dia tak betul, yang tu nama dia ad-dallin. Kita baca penjelasan dua golongan yang tak betul. Satu, dia tahu kata dia tak betul tapi dia tetap nak menolak kebenaran dia, itu kebenaran jahat. Yang tu orang dibenci. Ada ilmu tapi tak ikut ilmu dia, dibenci atas mereka itu. Satu lagi, dia tak tahu kata dia tak betul, dia berkata dia betul, yang tu dhalin, sesat. Dua-dua tu kita tak mahu, sebab tu kita baca Fatihah. Tapi ada soalannya, Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ما ينفعنا يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.